Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Boleh dengar ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ada orang dah ni. Okey, jelas ya? Jelas, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad syarifil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Okey, selamat petang kepada yang bukan beragama Islam. Jadi sesi kita tepat tadi kita buka untuk kita continue kepada taklimat berkaitan dengan sangkutan pensyarah di industri. Versi, nama buku ni Panduan Pelaksanaan Program Sangkutan Pensyarah di Industri Skim Perkhidmatan PPPT versi 2021. Dan untuk yang baru masuk boleh daftar kehadiran di link yang disediakan. Boleh refer kat chat lah, tengok kat chat ada link kehadiran disediakan. Nanti mungkin yang baru masuk lagi kita akan post lagi sekali lah masa tengah presentation nanti. Okay, jadi saya teruskan dan seperti pagi tadi sesi ini juga kita record supaya boleh dirujuk semula pada masa akan datang. Okay, seperti pagi tadi izin saya present dulu bagi masa untuk saya go through page by page sehingga pukul 3 lebih kurang 3-5 minit itu. Lepas tu kita akan buat sesi Q&A untuk kita jawab soal. Okay. Okay, dalam buku ni pertamanya kita tunjuk kat sini, ini adalah 8 ciri SIP yang barulah. Okay, SIP ni sebenarnya brand kita. Untuk di bawah SIAS dia ada LSI. Tapi kedua-dua ni kita merujuk kepada benda yang sama, iaitu program sangkutan pensyarah di industri. Dan ni khas untuk skim perkhidmatan kita. Dan ada 8 ciri baru kalau kita lihat di sini yang agak berbeza dan menimbulkan agak panik lah di kalangan warga kita bila melihat buku ini kali pertama. Dan insyaAllah kita akan explain, dan kalau ada sebarang pertanyaan ke apa nanti boleh ajukan supaya kita boleh clear part mana yang menimbulkan kegusaran dan kerisauan masing-masing. Okay, sebelum itu untuk yang baru join, nama saya Fauzi Muhammad. Saya Timbalan Pengarah Unit Kecemaran Bakat, Bahagian Kompetensi dan Peningkatan Kerjaya. Bersama-sama dengan saya di BKPK, kita ada 3 lagi unit dan 3 Timbalan Pengarah, iaitu Dr. Setiawan, Timbalan Pengarah Unit Pembangunan Profesional. Lepas tu Encik Saiful, Timbalan Pengarah Unit Pembangunan Kompetensi, dan Encik Ahmad Kamal, Timbalan Pengarah Unit ISIS. Jadi kami bekerja bersama-sama sebagai satu tim di bawah seliaan ataupun bimbingan Puan Jamaliah binti Ahmad sebagai pengarah kami. Dan di atas kami kita ada 2 bahagian yang duduk di bawah satu sektor, BKPK dan BKPP, bahagian ambilan pelajar, bahagian ambilan dan pembangunan pelajar. Kedua-dua di bawah sektor kompetensi yang diketuai oleh pengarah kanan kompetensi ataupun katanya selalu kita panggil PKK. PKK itu bukan Politeknik Kota Kinabalu. Pengarah kanan kompetensi yang bernama Encik Rosli bin Yahya. Okay. Jadi itu adalah kita punya line. So Encik Rosli ataupun PKK kami akan terus menjawab kepada Ketua Pengarah JPPKK. Okey, jadi berbalik kepada ciri-ciri baru ni, kita ada 8 ciri baru untuk SIP ni, untuk sangkutan pensyarah di industri.
Satu, bermulai, sebelum tu garis panduan ini berkuasa mulai 1 Januari 2022. So sekarang ni kita dah tak pakai panduan yang lama dulu, kita akan pakai panduan ini. So yang pertama, ciri baru yang ada ialah sekarang ni kalau nak pergi sangkutan industri, memadai kelulusan di peringkat pengarah institusi sahaja. Tetapi apa yang boleh diluluskan oleh pengarah institusi, apa yang terkandung dalam buku ini. Dia perlu, walau bagaimanapun dia memerlukan satu lagi lapisan, iaitu kelulusan KP, JPKK, kelulusan khas kalau untuk special project yang tidak termaktub dalam buku ini. Nanti saya explain macam mana. So selagi dia terkandung di dalam buku ini, dia adalah di bawah kelulusan pengarah institusi. Yang kedua, SIP selepas ini ataupun sangkutan pensyarah industri selepas ini, dia berbentuk modular berasaskan CLO. Maksudnya di sini setiap pensyarah boleh memilih mana-mana subjek yang dia ajar. Mana-mana subjek yang dia ajar untuk dia nak dapatkan pengetahuan lebih macam mana benda itu dilaksanakan di industri. Jadi pilih satu subjek dan kemudian dalam satu subjek tu, satu khusus, biasanya dia ada 3 CLO. Pilih mana-mana satu CLO untuk kita kupas semasa kita berada di industri. Jadi bila kita berada di industri, ada dua benda fokus kita lah. Satu, kita nak melihat apa teknologi yang digunakan di industri. Ataupun yang kedua, apa best practices yang diamalkan di industri. Jadi kita punya sangkutan itu dia lebih simple tetapi straight to the point. Kemudian yang ketiga, kita untuk tujuan pentauliahan sijil, dia memerlukan perakuan JKPPBI. Ini yang kita tengok pagi tadi lah. JKPPBI pagi tadi kita dah explain, dan salah satu agenda dia di lampiran menggunakan format lampiran A ialah untuk memperakukan pensyarah yang menjalani latihan industri. Yang keempat, tempoh sah laku. Bermula daripada sekarang, dia nama sangkutan pensyarah di industri ni dia ada tempoh sah laku dia iaitu selama 2 tahun. Yang ni menimbulkan panik ni, tapi tak apa, nanti saya explain dia macam mana kita nak buat. Kemudian yang kelima, dia ada kaedah hybrid, di mana sekarang ni sangkutan pensyarah di industri kita benarkan dibuat secara dalam talian ataupun online untuk item-item tertentu. Dan yang keenam, bila kita pergi SIP ataupun sangkutan pensyarah industri sama ada SIP atau LSI, kita perlu ada rakan pengamal industri. Rakan pengamal industri ini ialah individu. Dia macam industri coach yang kita akan berdamping dengan dia untuk mendapatkan tunjuk ajar daripada dia berkaitan dengan sama ada teknologi ataupun amalan best practices di industri. Kemudian yang ketujuh, elemen baru yang terkenalkan ialah sekarang ini kita ada laporan teknikal ataupun singkatan dia rakan pengamal industri tadi. Yang keenam saya dah explain. Lepas tu yang ketujuh, laporan teknikal ataupun LTSPI. LTSPI ni dia agak berbeza dengan laporan yang dibuat kalau siapa pernah pergi SIP sebelum ni. Yang ni dia lebih straight to the point. Dia lebih pada mengupas CLO tadi. Yang ke-8, sesi perkongsian ataupun singkatan dia list. Yang ini kalau pihak institusi kreatif, dia boleh jadikan benda ini sebagai satu kolokium, satu khusus dan sebagainya. Nanti kita akan explain lah. So dia ada 7 ciri-ciri baru, dan kalau perasan dia ciri nombor 1 sampai ciri nombor 4 bulatan dia berwarna biru, dan ciri nombor 5 hingga nombor 8 bulatan tu berwarna hijau. So bila kita buat sangkutan pensyarah industri, kita kena map juga dengan dasar KPT, dasar kerajaan. So sekarang ni yang bulatan berwarna biru sebenarnya adalah ciri-ciri
bagi memastikan program sokongan pensyarah industri acuan JPPKK adalah berkualiti atau ini kita panggil sebagai quality assurance kita lah. Dan yang kedua yang berwarna hijau tu, yang ni untuk kita nak promote pendigitalan. Okey, ciri-ciri ini adalah bagi menggalakkan budaya pendigitalan dalam kalangan pensyarah di politeknik dan kolej universiti. Okey, daripada tadi saya sebut pensyarah saja. Macam mana dengan yang bukan pensyarah? Okey. Sama macam tadi, yang bukan pensyarah boleh pergi dengan kelulusan khas KP. So rakan-rakan yang berada di jabatan, di JPPKK, di JPT, di KPT dan juga di agensi lain boleh kalau nak pergi asalkan dia DH tapi kena mendapat kelulusan khas KP. Nanti BKPK akan keluarkan format untuk paper kelulusan khas tu. Yang kemudian kalau yang bukan pensyarah, dia jawatan hakiki di institusi, persoalannya boleh ke tak boleh dia nak pergi sangkutan pensyarah industri? Jawapan dia boleh dengan syarat mendapat kelulusan daripada pengarah institusi. Okey, soalan berikutnya, macam mana dengan pengarah pula? Kalau pengarah nak pergi, jawapan dia boleh tapi dia kena dapat kelulusan khas KP. Okey. Kemudian kalau kita sebut tadi pensyarah, semua pensyarah teras bidang. Apa maksud pensyarah teras bidang? Yang dimaksudkan dengan pensyarah teras bidang ialah kita refer balik dekat kita punya program struktur sesuatu program. Dia ada subjek teras bidang, dia ada subjek MPU. Okey, subjek MPU ni dia macam KOKO, macam pendidikan Islam, TITAS, bahasa Inggeris dan sebagainya. Dan dia ada yang tu di bawah JPT, dia dah standard kan MPU ni. Okey, pensyarah-pensyarah yang mengajar ni boleh pergi ke tak? Boleh dengan kelulusan pengarah institusi. Tapi keutamaan hendaklah diberikan kepada pensyarah teras bidang, pensyarah yang mengajar khusus teras bidang. Lepas tu ada soalan juga yang orang tanya, saya ni civil engineering, tapi saya ditempatkan di JMSK. Saya mengajar matematik, tapi saya sayang dengan saya punya bidang. Boleh tak saya nak pergi? Jawapan dia boleh atas pengarah institusi. Tapi kalau boleh macam tadi bagi keutamaan dulu dekat rakan-rakan kita yang berada dalam yang mengajar khusus teras bidang. Okey. Ni tarikh kuasa 1 Januari. Okey. Dan kat sini kita dah bagi tahu panduan ini terpakai untuk program SIP dan LSI. Okey, untuk program LSI ni, SIP ni clear lah. Okey, untuk LSI ini merupakan jenama Kementerian Semua Manusia yang diuruskan oleh pihak SIAS. LSI ini dia terbuka kepada semua tenaga pengajar TVET, bukan kita saja. KV, dekat SIAS, dekat ILP, semua boleh pergi di bawah duit SIAS. Sebenarnya LSI ini dia menggunakan peruntukan Kementerian Semua Manusia, dia punya DE dia, ataupun duit pembangunan Kementerian Semua Manusia. Sebab kita nak guna peruntukan dia ada syarat-syarat dia. So, sila rujuk kepada garis panduan LSI pula kalau nak menggunakan duit LSI tadi. Okey, tapi kalau kita nak kiraf dia sebagai sangkutan pensyarah industri di bawah program kita, dia kena follow yang ini juga. Okey, saya rasa bila baca ni nanti boleh fahamlah apa yang saya maksudkan. Okay, so buku ni basically kita ada pendahuluan, kemudian kita terangkan jenis-jenis sangkutan pensyarah industri. Mohon off kan, mohon mute kan ya. Okay, jenis-jenis sangkutan pensyarah di industri. Kemudian kita ada bab 3, prosedur menjalani latihan sangkutan. Bab 4, soalan-soalan lazim. So hari ini saya akan cover insya-Allah bab 1 hingga bab 3. Soalan-soalan lazim tu sebagai pengukuhan saja. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan boleh baca sendirilah. Okey. So pendahuluan ni kita reka, kita susun dia dalam bentuk soalan. Sebab kita jangka inilah benda-benda yang orang akan bertanya. Okey, yang pertama, apa itu program sangkutan pensyarah di industri? Kalau katakan ada audit, ada apa-apa datang ke apa, kita punya jawapan standard. Kalau orang tanya apa itu program sangkutan pensyarah di industri, jawapan dia ialah interaksi berstruktur antara pensyarah politeknik atau kolej komuniti bersama pengamal industri sebagai wadah perkongsian pengetahuan dan kemahiran berkaitan bidang pengkhususan beliau. Tujuan program ini adalah supaya pensyarah di politeknik dan kolej komuniti dapat mempelajari dan menguasai
teknologi terkini. Okay, yang dia ada dua. Satu, teknologi terkini, dan yang kedua, serta amalan baik, best practices di industri. Seterusnya memantapkan pengisian proses pembelajaran dan pengajaran di institusi. So apa yang kita buat ni memang akhirnya untuk meningkatkan kualiti student kita. Dia tidak lagi daripada PNP. Jadi pasal itulah kita kaitkan dia dengan CLO tadi. Okey, ada yang kata CLO ni untuk budak, kita kena bayar pada CLO, tak apa. Cuba dulu, CLO ni dia ada banyak. Dia subjek ni, khusus ni dia ada daripada semester 1 sampai semester 4 untuk sijil, dan semester 1 hingga semester 6 untuk diploma, dan kalau untuk degree dia sampai semester 8. Jadi kat situ ada banyak subjek, ada banyak CLO. Jadi kita galakkan pensyarah kita berterus terang apa yang dia nak belajar lagi yang dia rasa dah tertinggal, sebab teknologi ni dia kerap berubah. Okay, kalau contohnya kalau macam saya bidang saya ukur bahan, degree saya ukur bahan. Apa yang saya belajar, saya grad tahun 1998. Okay, apa yang saya belajar tahun 1998 tu, sekarang ni dah jauh berbeza. Okay, mungkin dari segi prinsipnya, dari segi fundamentalnya sama. Taking off nak buat macam tu juga. Tapi sekarang dah banyak pakai software, dah banyak pakai apps. Jadi saya nak gunakan peluang ni nak tahu apa yang berlaku kat industri. Saya nak duduk sana, saya nak tengok macam mana industri buat taking off contohnya. Okay, kalau zaman saya dulu nak buat taking off ni sampai tak tidur malam, sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan nak sediakan BQ. Tapi sekarang proses tu mungkin boleh dibuat dalam masa 5 hari je. Jadi kita nak belajar macam mana industri buat benda ni. Okay, yang kedua, apakah jenis-jenis yang ada untuk sahabatan industri? Okay, secara umum dia ada 3 jenis. Yang pertama, boleh dibuat secara block release. Okay, block release ni maksudnya pensyarah diberi pelepasan tugas PNP untuk tempoh minimum 28 hari secara berterusan bagi melengkapkan sahabatan industri. Okay, yang ni saya minta maaf sikit ada ni. Sebab sekarang ni kita dah hadkan bukan minimum. Untuk penggunaan buku ni, tempoh dia hanya 28 hari. Kalau nak lebih 28 hari, kena ada kelulusan khas. Okay, kalau kita melihat kepada garis panduan yang dulu, ataupun pada LSI, dia boleh pergi sampai 3 bulan. Tapi sekarang ni kita nak meramaikan, nak menggalakkan orang lain, bagi peluang ke orang lain. Setiap kali pergi, kita limitkan kepada 28 hari berterusan sahaja. Okay, 28 hari berterusan ni termasuk cuti umum dan weekend. Okay. So orang akan jadi panik. Tadi kita kata dia ada tempoh dia 2 tahun. Okay, jadi kalau katakan satu jabatan ada 70 orang. So saya sebagai KJ saya kena susun lah. 35 orang kena pergi tahun ni, 35 tahun depan. Kalau 35 orang pergi, siapa nak mengajar? Hilang 28 hari. Saya punya pensyarah seramai 35 orang setahun. So kita sediakan cara yang kedua. Cara yang kedua ialah day release. Day release ni maksudnya pensyarah diberi pelepasan tugas PDP secara harian untuk melengkapkan sakutan industri. Secara kumulatif pensyarah perlu melengkapkan 20 hari secara kumulatif dalam setahun. Okey, tolong mute dulu siapa yang masuk tu. Okey. Yang ni saya pada masa mula-mula dulu bila dikenalkan Kopta, saya antara yang buat bising lah. Sebab andaian saya macam saya cakap tadi, kalau saya ada 70 staff, 35 pergi SIP, siapa nak mengajar? Lepas tu bila saya dengar penjelasan lanjut, ni mantan KSU kita, masa KPM dulu, Datuk Dr. Ghazali sendiri, dia bagi ni, dia kata kalau 30 hari tu, dia masa tu dia tak kat sebulan, dia kata kalau 30 hari. Kalau 30 hari tu, kita bahagikan kepada 12 bulan. So sebulan, antara 2 atau 3 hari sahaja kita pergi. Apa masalahnya? Dia kata, tak boleh susun ke? Lepas tu bila fikir balik, betul jugalah kita boleh susun sebenarnya. Okay. Kemudian kita ada kaedah yang ketiga, secara hour release. Okay, hour release ni kita kumpulkan ikut jam. Okay, ada kemungkinan kita buat projek bersama industri. Petang ni ada kelas, pagi tadi saya nak buat projek saya. Sebab kita sekarang ni ada konsep online.
Jadi saya masuk, katakan pagi ni 3 jam. Lepas tu petang ni saya masuk kelas lah. So saya kumpul setahun mesti kumulatif selama 154 jam. Okay, ini nanti akan dibincangkan secara, di-explain secara detail dalam halaman 7. Okay, kemudian siapa yang terlibat? Ini saya dah explain tadi. Semua pensyarah di Politeknik dan Komuniti yang mengajar kursus teras bidang diwajibkan mengikuti program ini selama sekali dalam tempoh 2 tahun. Pensyarah yang hanya mengajar mata pelajaran umum MPU dan langsung tidak mengajar kursus teras bidang tidak diwajibkan. Namun sekiranya pihak pengurusan institusi merasakan terdapat keperluan, kata mereka, pihak pengurusan boleh menggunakan budi bicara untuk mengarahkan penyertaan atau meluluskan. Maksudnya mengarahkan, kalau ada keperluan, pihak pengurusan boleh mengarahkan. Atau pegawai sukarela nak pergi. Atau budi bicara pihak pengurusan atau pengarah, dia boleh meluluskan kalau dirasakan perlu. Okey. Ni juga soalan yang selalu ditanya. Kenapa kita kena buat program sangkutan pensyarah industri ni? Sebelum ni macam tak adalah kecoh sangat. Tapi sekarang ni nak kata wajib lah, kena pergi 2 tahun sekali lah, macam-macam benda-benda ni kan. Okey. Kenapa? Bukan kehendak kami cuma menyusun supaya kita buat benda ni secara teratur. Keperluan ini merupakan keperluan Code of Practice for TVET Program Accreditation. Sekarang ni kita dah ada, kita selalu kita sebut COPTIPA lah benda ni. Okay, akan datang kita tak pasti sama ada program kita semua akan pergi ke sini ataupun masih lagi berkekalan dengan MQA yang ada sekarang. Ni bawah MQA juga sebenarnya COPTIPA ni. Okay, dan banyak dah badan-badan akreditasi yang lain di bawah MQA dah mula meletakkan syarat untuk sangkutan pensyarah di industri ini. Jadi kalau kita tak bermula sekarang, kita tidak membudayakan perkara ini, nanti sampai masa kita akan kelang kabut. Jadi sekarang ni kita dah start, kita nak belajar juga macam mana kita nak buat benda ni tanpa membebankan pensyarah-pensyarah kita, pegawai-pegawai kita yang ada di institusi. Dan kita faham, kita tahu bebanan tugas sangat banyak. Jadi kita pun cuba berpegang kepada konsep lean management. Kita cuba buang benda-benda yang tak perlu. Tapi kita kena ada pengalaman dan kita kena ada justifikasi lah bila kita nak buang benda-benda tak perlu dan meletakkan benda baru supaya kita buat benda yang mencapai impact. Okay. Dan yang kelima, bila pensyarah perlu mengikuti program sangkutan pensyarah di industri ni? Okay, jawapan dia, setiap pensyarah yang telah disahkan perkhidmatan dalam PBT boleh memohon kepada pengarah institusi masing-masing untuk mengikuti program ini. Pensyarah boleh memohon untuk melaksanakan program ini secara block release atau kumulatif. Dan kumulatif tadi dia pecah dua, sama ada day release ataupun hour release. Pengarah institusi atas nasihat timbalan pengarah atau ketua jabatan akademik atau ketua program boleh menyusun seterusnya meluluskan permohonan dengan mengambil kira bebanan tugas PDP serta tugas-tugas yang lain. Pengurusan institusi disarankan menyusun jadual pelaksanaan program ini agar KPI yang ditetapkan dapat dicapai tanpa membebankan warga institusi masing-masing. Jadi pelaksanaan program ini boleh berjalan pada bila-bila masa dalam tahun semasa mengikut kesesuaian. Okey, kemudian soalan yang ke-6, 1.6, bagaimana program ni dilaksanakan? Okey, basically macam inilah. First, pensyarah kena kenal pasti kursus yang diajar serta CLO berkaitan yang memerlukan beliau mendapatkan pengalaman di industri. Okey, sebab kita buat benda ni untuk tujuan akreditasi kan, so pegangan kita ialah program dan subjek. Jadi first kena pasti subjek apa yang kita ajar dan apa CLO yang kita rasa masih goyang lagi dan kita perlukan pengalaman di industri. Okay, yang kedua, pensyarah mengenal pasti syarikat serta rakan pengamal industri. Rakan pengamal industri ni ialah orang, person yang berada di syarikat tadi untuk melaksanakan program sangkutan di industri. Kemudian pensyarah perlu membuat permohonan rasmi kepada pihak syarikat. Yang ketiga, pensyarah memohon kebenaran daripada pengarah institusi menggunakan borang SIP 01. Okey, sekarang ni permohonan secara manual dulu menggunakan borang SIP 01 di lampiran A. Okay, sekarang ni kita tak pakai lagi sistem yang ada tu.
kita buat secara manual dulu. Nanti pengarah dah sokong, pengarah dah luluskan pergi dan sebagainya. Masa balik nanti, kita tengah develop satu modul. Masa balik nanti untuk memudahkan PLPL dan PLPS, setiap individu yang pergi dia kena masukkan sendiri. Dia kena mohon untuk mendapatkan sijil. Jadi kat situ dia kena masukkan maklumat-maklumat detail dan sebagainya. PLPL dan PLPS hanya memasukkan markah laporan teknikal dan list ke atas nama yang dah register tu. So kita dah fikir macam mana nak mengurangkan bebanan PLPL dan PLPS serta nak menjadikan betul lebih berstruktur. Okay, setelah mendapat kelulusan pengarah, tolong mute dulu Okay, setelah mendapat kelulusan pengarah serta pihak syarikat, pensyarah boleh memulakan program Sakutan Industri. Setelah menyempurnakan Sakutan Industri dalam tempoh yang ditetapkan, pensyarah perlu melengkapkan LTSPI. LTPSI perlu disemak dan diluluskan oleh panel. Dia ada kena buat panel untuk menilai LTSPI. Pensyarah yang telah melengkapkan tempoh Angkutan Industri juga diwajibkan berkongsi ilmu dan pengalaman mereka bersama pensyarah-pensyarah lain melalui list. Okay, list ni ialah Lecturers Industrial Sharing Session. Pihak institusi boleh memilih sendiri macam mana nak buat list ni. Okay, nanti kita akan tengok pula ke bawah. Kemudian kita ada Jawatankuasa Pembangunan Profesionalisme Berterusan Institusi, JKPBI, boleh memperaku pensyarah-pensyarah yang telah menyempurnakan Sakutan di Industri, seterusnya mengangkat nama mereka kepada BKPK untuk ditauliahkan sijil Sangkutan Pensyarah di Industri. Okay. Kemudian soalan yang selalu juga ditanya ialah bagaimana kaedah yang dibolehkan untuk melengkapkan program Sangkutan Pensyarah Industri ni? So jawapan dia ada dua cara. Satu, secara bersemuka sepenuhnya. Maksudnya dalam tempoh sama ada 28 hari berterusan ataupun 20 hari secara kumulatif ataupun 154 jam tadi. 154 jam kan? Okay. Dia boleh buat secara bersemuka. Bersemuka ni maksudnya dia berdepan dengan RPI dia secara fizikal. Okay. Ataupun satu lagi, dia boleh buat secara hybrid. Hybrid ni maksudnya dia sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah keseluruhan interaksi perlu dibuat secara bersemuka dan bakinya dibuat secara dalam talian. Okey, macam inilah. Ini singkatan dia. Okey, secara bersemuka sepenuhnya atau hybrid. Kalau guna hybrid, sekurang-kurangnya 10% bersemuka, campur selebihnya dalam talian. Okey, apa maksud 10% kat sini? Kalau menggunakan kaedah block release, daripada 28 hari tadi, 3 hari mesti berdepan. Mesti secara fizikal, bersemuka. Atau kalau kita gunakan day release, 2 hari. 2 hari menggunakan kaedah, perlu bersemuka secara berhadapan. Minimum yang ni minimum sekurang-kurangnya. Dan kalau kita menggunakan release, minimum 16 jam secara bersemuka. Dan selebihnya dalam talian. Ni semua minimum. Maksudnya kat sini kalau kita nak buat 4 hari, kita nak buat 8 hari, 10 hari, tak ada masalah, boleh. Okey, dan selebihnya dalam talian lah. Okey. Apakah syarat-syarat permohonan? Yang pertama, disahkan dalam perkhidmatan. Yang kedua, tapi kalau pensyarah tu belum disahkan untuk program-program yang sangat niche dan kita ada pegawai baru ataupun untuk lantikan 47 di Marine dan di MRO, kemungkinan dia baru masuk 47 tapi diperlukan untuk renew license dia dan sebagainya, pengarah boleh meluluskan untuk dia pergi dalam keadaan-keadaan mendesak. Yang kedua, dia ni mestilah bebas dari sebarang pertuduhan dan tindakan tata tertib. Yang ketiga, mendapat tawaran atau persetujuan daripada pihak syarikat untuk melaksanakan Sakutan Pensyarah. Yang keempat, sihat tubuh badan dan berupaya untuk menjalani latihan sepanjang tempoh yang ditetapkan. Pensyarah tidak mempunyai masalah kesihatan yang kritikal dan tidak hamil. Okay, tidak hamil ni tertakluk kepada polisi syarikat dan skop tugas industri. Okay, kalau skop tugas tu agak mencabar, agak berat, lebih baik janganlah kalau siapa yang tengah hamil ni. Tapi kalau benda tu taklah mencabar sangat, taklah fizikal sangat, terpulang. Okay. Asalkan pihak syarikat bersetuju. Ada setengah syarikat dia memang dia tak nak, dia tak bagi kalau orang tengah hamil apa sebab dia tak nak tanggung risiko tu. Okey, yang kelima,
Pesyarah tidak dalam keadaan cuti sakit jangka panjang, dia ada cuti sakit jangka panjang ni untuk TB, kusta, barah. Cuti belajar bergaji penuh pun tak boleh atau separuh gaji pun tak boleh. Cuti tanpa gaji pun tak boleh. Mengikuti program penempatan silang. Program penempatan silang ni ialah cross fertilization yang diuruskan oleh JPA tu Ya, ni jarang-jarang berlaku lah. Atau ditempatkan secara sementara di organisasi lain sepanjang tempoh sangkutan. Ni contohnya penempatan sementara macam yang itu kena ditempatkan di pusat pemberian vaksin. So dia nak elak daripada dia pergi sana, dia mohon SIP. So pengarah tak boleh luluskan. Okey, catatan. Pesyarah tidak dibenarkan menukar tarikh, tempoh atau tempat sangkutan industri selepas pihak institusi mengeluarkan surat kelulusan rasmi kecuali mendapat kebenaran pengarah institusi. Maksudnya apa-apa dia balik kepada pengarah. Dia tak boleh buat sesuka hati dia. Okay, yang kedua, segala keputusan daripada pengarah institusi dan Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti berkaitan arahan atau permohonan melaksanakan sangkutan pesyarah di industri adalah muktamad. Maksudnya kita tidak ada proses rayuan. Kalau lulus, lulus. Kalau tak lulus, tak lulus. That's it. Kalau tak lulus, mohon balik. Dia tak ada rayuan kepada permohonan tadi. Okey. Ini pun penting. Bolehkah PPT yang sedang berkhidmat di jabatan, kementerian atau lain-lain agensi mengikuti program sangkutan pesyarah industri? Okay, jawapan dia PPT yang sedang berkhidmat di organisasi selain daripada politeknik dan kolej komuniti boleh memohon untuk mengikuti program sangkutan pesyarah di industri. Permohonan khas, ini disebut tadi permohonan khas perlu dibuat kepada pengarah BKPK melalui ketua jabatan, pengarah setiausaha bahagian masing-masing. Prinsip pelaksanaan sangkutan industri bagi pegawai-pegawai yang terlibat adalah sama dengan prinsip yang diterangkan dalam panduan ini. Namun outcome daripada sangkutan industri ini perlulah menyokong kepada peningkatan kompetensi tugas seseorang pegawai. Maksudnya macam ni. Kalau tadi pesyarah kerja dia mengajar. Jadi dia pergi SIP, dia bersandarkan kepada CLO. Okay, kalau CLO tu biasanya dia ada 3. First CLO kognitif. Second kalau amali dia ada psikomotor. Dan third CLO lazimnya adalah berbentuk afektif. Okay. Jadi dia boleh pilih lah dia nak belajar yang mana. Sama ada kognitif, afektif dan psikomotor. Dan kalau kita tengok kat situ, lazimnya dalam CLO, bukan lazim lah, memang ada. Dia ada taksonomi punya aras. Kalau kognitif, C3, C4 dan sebagainya. Jadi kalau pesyarah kita nak pergi kita buatlah untuk taksonomi level yang lebih tinggi daripada kurikulum kita. Kalau katakan dalam kurikulum kita CLO1 tu dia setakat C3, pesyarah kita tu pesyarah kita pergi tu buatlah untuk C4 ataupun C5. Dia ada verb dia, saya tak terangkan kat sini. Yang tu boleh tengok dekat dalam Bloom, boleh rujuk kepada ketua-ketua program. Dan kalau yang nak pergi tu contohnya pegawai di bahagian kurikulum, tak ada masalah, boleh sebab dia kata nanti dia nak buat kurikulum dan sebagainya. Tapi dia pergi tu mestilah beyond CLO. Dia nak katakan kita nak buka silibus baru, kita nak mengetahui teknologi baru. Contohnya yang sekarang ni kalau civil kita baru ajar budak pasal BIM 3D. Tapi saya dengar di industri kita dah pakai sampai BIM 7D. Okay, jadi pegawai di kurikulum dia nak pergi untuk tengok, untuk belajar di industri. Macam mana apa yang dipanggil sebagai BIM 7D. Boleh. Tapi benda ni mestilah outcome dia memberi manfaat kepada tugas sampingan kita, tugas rasmi kita dan peningkatan kompetensi pegawai untuk melaksanakan tugas. Dan kita akan hantar permohonan tadi kepada JPKK selaku ketua perkhidmatan skim kita. Kelulusan permohonan adalah tertakluk kepada budi bicara KP ya. Okey, ni jenis-jenis dia. Macam tadi, ni dah lebih pada perincian lah. Dia ada secara block release, day release ataupun hour release. Okey, cuma kat sini dia agak detail. Kalau block release dia kena 28 hari secara berterusan termasuk cuti mingguan dan pelepasan am bagi melengkapkan sangkutan industri. Okey. Institusi ni kita ada pecah dua, kumpulan A dengan kumpulan B. Dia memang terbalik dengan sekolah. Memang kita purposely kita buat macam ni. Kalau sekolah dia kumpulan A ni yang cuti hari apa nama? Jumaat Sabtu. Jumaat Sabtu, sorry. Kumpulan B yang cuti pada hari
Sabtu Ahad. Tapi kat sini kita pakai kumpulan A ni cuti pada hari Sabtu Ahad, kumpulan B dia cuti pada hari Jumaat dan Sabtu. Okey, sini kita tengok dia mesti hari pertama dia pada hari memula tu. Supaya senang pihak institusi. Okey, bila dia buat 28 hari tu, kalau untuk kumpulan A dia mesti bermula pada hari Isnin. Kalau kumpulan B dia bermula daripada hari Ahad. Okey. Kemudian dia ada teknikal sikit. Teknikal sikit. Okey, dia Cik Farah ni contoh Cik Farah merupakan pensyarah di Politeknik Gombak. Ni tak wujud. Tak ada dalam rancangan pun Politeknik Gombak ni. Jangan risau pula. Nanti kan ada pula yang mohon nak pergi Politeknik Gombak, tak ada. Ni kita tak nak melibatkan mana-mana institusi yang sedia ada lah. Terus kita letak contoh je. Cik Farah merupakan pensyarah di Politeknik Gombak dan beliau ingin menjalani SIP untuk tempoh 28 hari. Beliau telah diluluskan untuk menjalani sangkutan industri di syarikat Limau Kasturi yang beralamat di KLCC KL bermula 1 Februari hari Isnin. Okey. Soalannya, bilakah tarikh Cik Farah perlu kembali bertugas di Politeknik Gombak selepas tamat sangkutan industri? Okey, untuk makluman, hari 1 Februari ni adalah hari cuti am di KL sebab hari wilayah. Okey. Tapi dia masih lagi dikira hari pertama Cik Farah untuk buat sangkutan industri. Oleh itu, Cik Farah perlu kembali bertugas di Politeknik Gombak pada 1 Mac 2021. Dia masih ikut jadual ni. Okey, so kiralah hari pertama dia kat sini. Walaupun hari pertama tu hari cuti kat KL, dia masih kira hari 1. Okey. Kemudian contoh 2, Encik Logan merupakan pensyarah di Kolej Menteri Dabung, Kelantan. Ni pun jangan risau, tak ada Kolej Menteri Dabung. Okey, beliau telah diluluskan untuk menjalani sangkutan industri di syarikat Apple Hijau yang beralamat di Dungun, Terengganu. Okey, walau bagaimanapun bagi tujuan sangkutan industri syarikat Apple Hijau menempatkan Cik Logan di tapak binaan di Kuantan. Okey, sebenarnya dia buat di Kuantan, dia bukan buat di Terengganu. Okey, bermula 1 Februari 2021 hari Isnin. Bilakah tarikh Encik Logan perlu kembali bertugas di Kolej Menteri Dabung? Okey, hari pertama Encik Logan dikira bermula 1 Februari 2021 Isnin kerana tapak binaan di mana beliau menjalani sangkutan industri berada dalam negeri kumpulan A. Okey, tadi Encik Logan dia berada di organisasi dia, institusi dia di Kelantan. Kelantan cuti hari Ahad. Tapi tapak bina hari Ahad tu cuti. Hari Ahad tu dia kerja, tapi di tapak bina hari Ahad tu cuti. Jadi dia kena ikut hari pertama dia bermula hari pertama di tempat dia menjalani latihan. Okey saya rasa clear kot yang kat sini. Okey, kemudian bolehkah sangkutan industri secara blok rilis diteruskan sekiranya kerajaan mengumumkan sekatan pergerakan seperti perintah kawalan pergerakan? Okey, kita jangka macam MCO ni dah tak ada dah selepas ni, tapi mana tahu kalau ada lagi sekatan-sekatan pergerakan. Okey, jawapan dia, keputusan ini bergantung kepada pendekatan operasi oleh pihak syarikat. Sekiranya pihak syarikat membenarkan sangkutan industri dilaksanakan secara dalam talian, tempoh 28 hari adalah berjalan seperti biasa walaupun pensyarah bekerja dari rumah. Ini pun kena tengok balik. Sekarang ni PDR tidak digalakkan. Tapi kalau katakan ada lagi perintah sekatan pergerakan dan PDR yang diwujudkan balik secara macam dulu, dibenarkan. Okay, namun sekiranya pihak syarikat mewajibkan pensyarah berada di satu-satu tempat dalam kawasan yang dikenakan sekatan pergerakan, pensyarah perlu mematuhi setiap ketetapan yang dimaklumkan. Senang cakap macam inilah. Apa-apa bergantung pada dasar kerajaan dari semasa ke semasa pada ketika itu. Kita tak boleh nak buat ketetapan lagi pada masa sekarang. Okey, ni secara day-release. Okey, secara day-release, pensyarah diberi pelepasan tugas PDP secara harian untuk melengkapkan sangkutan industri. Pensyarah perlu melengkapkan 20 hari bekerja. Okey, 20 hari bekerja secara terkumpul dalam tahun yang sama. Okey, dia mesti dalam tahun yang sama. Kemudian sekiranya pegawai tidak mendapat menyempurnakan tempoh akumulatif 20 hari dalam tahun yang sama, pegawai perlu memulakan semula hari pertama pada tahun berikutnya. Ni dia agak ni lah. Kalau katakan orang tu dia tahun ni dia berjaya 15 hari je, dia kena habiskan tahun ni. Kalau dia tak berjaya habiskan tahun ni, tahun depan dia kena bermula pada day 1 untuk 20 hari tu. Jadi tolong susun betul-betul kita punya jadual itu. Okey. Okey, untuk kumulatif ni
waktu siap. 20 hari ini ditetapkan berdasarkan tempoh hari bekerja yang disetarakan dengan tempoh 28 hari secara block release seperti yang ditunjukkan dalam jadual 2.2. Waktu bekerja sehari adalah tertakluk kepada Perkeliling bilangan 5 tahun 2019. Untuk sangkutan industri jenis ini, pensyarah perlu mengisi rekod pertemuan atau interaksi yang disahkan oleh pihak syarikat. Okey, kalau yang kumulatif tadi dia tak perlu log, dia tak perlu isi rekod interaksi. Tapi untuk untuk day release dan hour release dia perlu isi seperti borang di lampiran B. Okey, yang ni saya tak baca takut tak sempat nanti. Yang ni boleh baca sendiri . Saya rasa jelas dah kat sini apa yang nak disampaikan. Okey, cuma yang sinilah orang selalu confuse sikit. Kalau ramai beranggapan kita bekerja sehari 8 jam. So kalau katakan 8, kita kira 20 hari, 8 kali 20, 160 jam. Kenapa kat sini 154 jam? Okay, sebabnya kalau kita tengok kepada PP bilangan 5, PP Perkeliling Perkhidmatan bilangan 5 tahun 2019, kita bekerja selama 38 jam 30 minit seminggu. So kita kalikan dengan 4, so jam yang kita perlu kumpul adalah sebanyak 154 jam. Okay. Yang ni pun sama dalam tahun semasa, macam block release, macam day release juga. Okay. Boleh tak pensyarah nak pergi 32 hari? 64 hari? Jawapan dia, boleh mohon. Okay, ni perlukan kelulusan khas. Tapi yang kuasa yang turunkan kepada pengarah institusi untuk luluskan hanyalah untuk 28 hari secara block release atau 20 hari secara kumulatif atau 154 jam secara kumulatif. Itu yang diturunkan kepada pengarah institusi. Okey, prosedur. Okey, prosedur ni kita tengok kepada flowchart lah. Okey, sebelum menjalani sangkutan industri, dia kena pasti industri, permohonan rasmi ke industri. Permohonan rasmi ni kena pakai, permohonan perlu dibuat melalui institusi masing-masing menggunakan letterhead bukan pensyarah sendiri yang hantar surat suka ke apa, kena melalui institusi. Permohonan rasmi ke industri. Kalau lulus, okey, bagus. Kalau bukan lulus, kalau permohonan tadi industri luluskan, okey, next step. Tapi kalau pihak industri tak terima, dia pergi cari industri lain. Okey, kalau pihak industri setuju, pensyarah isi borang SIP 01. Okey, buat masa sekarang ni kita pakai manual je dulu benda ni. Tak payah susah-susah. Borang SIP 01 pun ada dilampirkan kat sini nanti. Okey, isi kat situ je. Tu ada beberapa maklumat penting lah. Okey, kemudian kalau pengarah luluskan, dia pergilah. Kalau pengarah tidak luluskan, dia kena cari balik. Dia kena pusing balik proses yang sebelum ni. Okey, kalau pengarah luluskan, pemakluman rasmi kepada pensyarah dan industri. Okey, pemakluman rasmi ni dikeluarkan oleh pihak institusi. Yang ni boleh buat standard format surat. Yang ni kalau mana-mana institusi nak buat inovasi dan sebagainya, nak gunakan G-form ke apa ke, untuk tujuan naik pangkat ke apa, bolehlah bangunkan sistem ni. Okey, yang ni buat surat yang dikeluarkan oleh pihak institusi. Okey, kemudian pemakluman kepada BKPK. So maksudnya kat sini surat kepada pensyarah dan industri tadi disalinkan kepada pihak BKPK lah. Itu saja, tak payah buat surat lain. Okey, kemudian tanggungjawab pensyarah dan pegawai penilai untuk merancang sangkutan industri. Okey, pensyarah perlu berbincang bersama pegawai penyelia masing-masing sebelum mengemukakan permohonan kepada pengarah institusi. Pegawai penyelia di Politeknik adalah ketua jabatan akademik pensyarah yang memohon atau timbalan pengarah akademik Politeknik tersebut. Manakala di KK, pegawai penyelia adalah ketua program pensyarah yang memohon atau timbalan pengarah akademik KK tersebut. Okay, antara perkara yang perlu dibincangkan sebelum dia mohon, yang pertama, tahap CLO yang hendak dikupas dan kedalaman penguasaan yang diharapkan daripada sangkutan industri ini. Ini yang saya cakap tadi. Okay, CLO tu tengoklah level dia. Kemudian yang kedua, kesesuaian jangka masa sangkutan industri dengan CLO yang hendak dikupas. Jangan pilih CLO yang terlalu besar sebab kita ada tempoh
20 hari saja ataupun kita ada tempoh 28 hari saja. Jangan ambitious sangat. Okey, kita boleh buat beberapa kali tapi spesifik. Tujuan kita untuk membantu pensyarah mengajar. Bila dia mengajar, dia confident dengan ilmu dia yang dia dapat daripada industri. Okay, especially macam dekat college community, dia banyak melibatkan skill-skill yang ada di industri. Dan kita galakkan untuk yang melibatkan skill dan sebagainya ni, kita ambil video. Kita ambil video, kita buat dalam bentuk video. Supaya budak-budak kita ilmu tadi dia boleh dapat. Dia nak pergi industri beramai-ramai tak boleh. Tapi dia dapat tengok macam mana contohnya orang buat kek dan sebagainya, macam mana orang ke industri buat benda-benda ni. Okay. Kemudian yang ketiga, kesesuaian berkomunikasi secara dalam talian bagi kaedah hybrid untuk menguasai sesuatu CLO. Yang ni puas saya berhujah dulu untuk mendapatkan confident daripada pelbagai pihak untuk melaksanakan, memperkenalkan sangkutan industri ni secara dalam talian. Ramai yang merasakan sangkutan industri ni kita mesti secara hands on. Kita mesti berada di tempat itu. Okay, tapi kalau kita tengok betul-betul, kita kupas betul-betul dan sebagainya, banyak yang kita belajar sekarang ni melalui YouTube je. Okay, jadi ada sebahagian tu sebenarnya proses itu tidak perlu pun kita berada dekat tempat, betul-betul tempat tu. Ada kemungkinan kita pergi, kita cuma belajar dulu macam mana nak buat dan kita try buat dekat tempat kita. Kita ambil gambar, kita buat video, kita buat dan sebagainya. Kemudian kita tanya, kita punya rakan pengamal industri tadi, betul tak cara ni dan sebagainya. Okay, so kita kena susun lah. Tapi walaupun kita nak buat secara online, dia ada minimum. Dia ada minimum yang kita kena buat secara face to face. Okay. Kemudian kesesuaian syarikat dan rakan pengamal industri yang hendak dicadangkan oleh pensyarah. Yang ni pun kita kena tengoklah supaya tidak berlaku abusive ataupun salah guna kuasa. Okay, ada setengah tu dia pergi sangkutan industri sebab tujuan-tujuan lain lah yang tidak manis disebut. Jadi kita bertanggungjawablah untuk pastikan perkara itu tidak berlaku. Dan lain-lain ketetapan yang dipikirkan perlu. Okay, yang ni saya tak bacalah kat sini. Okay. Secara umum, pensyarah tidak dibenarkan memilih organisasi berikut untuk melaksanakan sangkutan industri. Okay, yang ni tak boleh pergi cari tempat lain. Yang pertama, NGO dan kesatuan sekerja. Okay, contohnya macam ni. Saya nak buat sangkutan industri dekat kesatuan DH lah, tak boleh. Ataupun saya nak buat sangkutan industri dekat NUTP, tak boleh. Okay, kemudian tu kesatuan sekerja. Saya nak buat dengan NGO. Saya ni suka buat kerja-kerja sukarelawan. Jadi saya nak buat dekat NGO pun tak boleh. Okay, sebab kena patah balik, ingat kita pergi sangkutan industri untuk belajar dua benda. Satu, best practices di industri. Yang kedua, teknologi yang digunakan di industri. Okay, yang kedua, syarikat yang dimiliki oleh ahli keluarga terdekat pensyarah yang memohon pun tak boleh. Maksudnya saya nak buat sangkutan industri dekat syarikat suami saya lah. Tak boleh. Okay, cari syarikat yang tak ada kaitan. Tapi kalau rakan pengamal industri itu adalah suami ataupun keluarga terdekat, tak ada masalah. Maksudnya ahli keluarga terdekat itu dia tidak membuat keputusan eksekutif untuk syarikat, boleh. Dia sebagai katakan contohnya, isteri dia pensyarah kolej ataupun pensyarah poli, suami dia engineer. Tapi syarikat tu bukan syarikat dia. Dia bekerja kat tempat tu. So apa salahnya kalau dia belajar dengan suami dia? Yang tu tak ada masalah. Boleh. Tapi kalau dia pergi tempat suami dia, dia buat sangkutan industri di syarikat suami dia, tu tak boleh lah. Okey. Ahli keluarga terdekat yang dimasukkan dekat sini adalah bapa, ibu, suami, isteri, adik-beradik ataupun anak. Okey. Yang ketiga, institusi pengajian tinggi awam atau swasta. Ni pun tak boleh. Saya nak buat sangkutan industri dekat universiti, tak boleh. Pusat latihan dalam kementerian yang sama atau lain-lain kementerian. Nak buat sangkutan industri dekat SIAS, tak boleh. Dekat ILP, tak boleh. Okey. Yang kelima, syarikat yang menyediakan perkhidmatan seminar, latihan, pengajian pun tak boleh. Okay, saya nak buat sangkutan industri dekat private college. Tu tak boleh. Tu bukan kerja pensyarah, tu kerja orang di jabatan. Mungkin orang di jabatan boleh atas pertimbangan KP. Kalau katakan dia nak
belajar mengenai governance di private college. Tapi dia kena ada justifikasi yang kukuh lah. Tapi pensyarah dia tak buat kerja-kerja governance ke apa. Dia mesti dalam subjek dia tadi. Okey, syarikat luar negara. Pensyarah dibenarkan untuk menjalankan sangkutan industri dengan syarikat luar negara tertakluk kepada kepada syarat-syarat berikut. Yang pertama, syarikat tersebut merupakan syarikat yang berdaftar dengan organisasi pendaftaran dan pengurusan perniagaan sebuah negara. Dia mesti berdaftar dengan negara tersebutlah, mana negara. Yang kedua, syarikat mempunyai aktiviti perniagaan seperti tapak bina, kilang atau tapak pejabat tapak, kilang atau tapak bina di Malaysia. Okey, contohnya Microsoft. Microsoft tu bukan Malaysia punya company, tapi dia ada Microsoft Malaysia. Kita boleh buat di Microsoft Malaysia tadilah. Pensyarah hanya dibenarkan untuk melaksanakan aktiviti sangkutan secara bersemuka di Malaysia. Okey, tapi kalau kita nak gempak, nak hebat, kita nak belajar dengan mungkin orang Microsoft di US, tak ada masalah. Tapi yang bersemuka tu mestilah kita nak tengok dia punya server ke apa, mestilah dekat sini sahaja. Okey, semasa menjalani sangkutan industri, pensyarah kena lapor diri di industri, kemudian jalani latihan dan ataupun interaksi bersama RPI. RPI ni macam tadi, rakan pengamal industri. Rekod pergerakan ataupun interaksi, ini dia ada borang SIP02. Borang ni digunakan untuk dia release ataupun our release sahaja. Kemudian lapor diri setelah tamat sangkutan industri kepada institusi. Tanggungjawab institusi pula, semasa pensyarah berada di luar, dengan pantau kemajuan pensyarah. Okey, pemantauan kemajuan pensyarah melibatkan aspek kawalan dalaman. Ni kawalan dalaman lah. Seperti berikut, kehadiran dan keberadaan pensyarah. Kemajuan pensyarah menguasai CLO yang hendak dipelajari di industri dan masalah yang dihadapi oleh pensyarah sekiranya ada. Yang ni pun kita lepaskan kepada pengurusan institusi, macam mana kaedah pemantauan tadi. Okey, janganlah sampai berlaku bila kawan kita berada di industri, kita langsung tak ambil tahu kawan kita tu macam mana. Itulah maksud dia. Okey, kemudian rekodkan pensyarah tamat habis sangkutan industri. Okey, ni RPI. Siapakah dia RPI tadi? Rakan pengamal industri atau singkatannya RPI merupakan individu yang berpengalaman dan kompeten di industri dalam melaksanakan sesuatu tugasan yang khusus, iaitu task. RPI boleh terdiri daripada sesiapa sahaja tanpa mengira kedudukan dalam hierarki syarikat atau kelulusan akademik. RPI yang bagus adalah mereka yang memiliki kelayakan profesional atau sijil profesional dalam sesuatu trade. Pensyarah perlu memilih RPI yang bersesuaian dengan CLO yang hendak dipelajari. RPI perlu mempunyai sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman dalam sesuatu task yang hendak dipelajari oleh pensyarah sangkutan. Secara ringkas, RPI akan menjadi industrial coach kepada pensyarah yang sedang menjalani sangkutan industri di satu-satu syarikat. Okey, kat sini kita tak sebut pun kena RPI kena ada CV dan sebagainya sebab kita tak nak menyusahkan. Ini terpulang kepada pihak institusi tadi. Okey, penyelia di institusi dia boleh buat dia punya kawalan dalaman sendirilah. Macam mana nak membuktikan RPI tadi memiliki perkara-perkara ini. Okey, maksudnya di sini kalau katakan memang dia tu macam saya cakap tadi, isteri dia bekerja di college dan suami dia memang orang hebat dalam bidang itu. Tak ada masalah lah. Biarlah dia belajar dengan suami dia. Okey, tapi kena ada bukti lah. Yang suami dia tu memang orang hebat dalam bidang itu. Tapi kalau suami dia tu tak adalah hebat mana sangat, afdalnya carilah orang lain supaya tidak berlaku fitnah. Okey, cuti. Boleh tak cuti semasa sangkutan industri? Bagi pensyarah yang melaksanakan sangkutan industri secara block release, secara umum pensyarah tidak digalakkan untuk mengambil cuti sepanjang tempoh sangkutan industri. Bagi sangkutan industri secara block release, pensyarah hanya dibenarkan untuk mengambil cuti tidak melebihi 3 hari sepanjang tempoh 28 hari sangkutan bagi kes-kes kecemasan sahaja. Bukan nak pergi bercuti, bukan nak pergi snorkeling, nak pergi scuba diving ke apa, tak. Ini kecemasan sahaja. Okey, pensyarah perlu mendapatkan kelulusan pihak industri dan institusi. Dua-dua dia kena mohon dengan industri dan juga pihak institusi. Pensyarah perlu mendapatkan kelulusan pihak industri dan institusi untuk kemudahan cuti ini.
Sebagai penjawat awam, pensyarah masih lagi perlu memohon cuti melalui sistem Hermes. Okay, dia tidak putus sandang. Walaupun dia berada di industri, dia masih kaki tangan awam dan nak cuti masih lagi kena pakai Hermes. Okay, bagi pensyarah yang melaksanakan sakutan industri secara derilis dan awal rilis. Okay, bagi sakutan industri secara derilis dan awal rilis, pensyarah perlu menyusun perancangan cuti rehat masing-masing agar tidak bertembung dengan sesi pertemuan atau interaksi bersama pihak industri. Dalam kes-kes kecemasan atau cuti sakit, pensyarah perlu memaklumkan pihak industri kekangan untuk menghadiri sesi pertemuan atau interaksi dan menetapkan tarikh atau masa baru. Okay, ini contoh macam inilah. Kita dah fix dengan industri. Contohnya, saya akan datang setiap hari Isnin. Tapi kalau hari Isnin tu kita tiba-tiba EL, kita tiba-tiba ada masalah emergency ke apa, janganlah buat tak tahu je. Kita kena maklumkan dekat industri supaya tidak berlaku salah faham. Okey. Okey, ni kita ingatkan para pensyarah diingatkan bahawa sesi pertemuan atau interaksi bersama pihak industri semasa tempoh sakutan industri merupakan sebahagian daripada tugas rasmi. Kegagalan pensyarah memaklumkan secara rasmi kepada pengarah institusi melalui pegawai penyela masing-masing berkaitan keberadaan masing-masing boleh dianggap tidak hadir bertugas atau tidak dapat dikesan dan boleh dikenakan tindakan tata tertib selaras dengan peraturan 26 dalam peraturan pegawai awam kelakuan dan tata tertib. Tolong jangan MIA. Ni ingatkan kawan-kawan kita lah. Nanti kan sia-sia kita punya servis, pencen bermasalah dan sebagainya. Okey, pegawai penyela di Politeknik adalah ketua jabatan akademik. Ni saya ulangi tadi lah sebenarnya. Dekat Komuniti pula, pegawai penyela adalah ketua program pensyarah yang memohon atau timbalan pengarah akademik. Okay, kita sebut. Okey. Ni ramai yang suka ni. Tuntutan allowance dan tuntutan allowance, kemudahan dan bayaran kepada pensyarah yang sedang menjalani sangkutan industri. Okay, secara umum, pensyarah yang sedang menjalani sangkutan di industri boleh diklasifikasikan sebagai pegawai perkhidmatan awam yang sedang mengikuti kursus pendek sepenuh masa di dalam negeri. Okay, oleh itu, kelayakan tuntutan allowance dan kemudahan berkaitan adalah berdasarkan keliling perbendaraan. Maksudnya dia entitled untuk claim. Boleh. Tapi dia berdasarkan perkeliling perbendaraan dan peraturan-peraturan kewangan yang berkaitan dan sedang berkuat kuasa dari semasa ke semasa. Dengan mengambil kira kemampuan peruntukan kewangan sedia ada institusi masing-masing. Okay, maksudnya di sini kita gunakan dasar sedia ada, DSA. Dia bukan dasar baru. Bergantung kepada berapa duit yang diturunkan kepada pihak institusi, kepada PTJ, dan pengarah boleh menyusunkan kalau nak claim ke apa, berapa sahaja yang boleh atas kemampuan institusi. Dia tak ada peruntukan khas buat masa ni. Kalau ada peruntukan khas, kita akan maklumkan dari semasa ke semasa. Buat masa ni memang kita tak berjaya mendapatkan peruntukan khas. Kalau yang ada pun di bawah LSI tadi. Yang tu kena mohon dengan cara LSI lah. Okey, pengarah institusi juga diingatkan agar sentiasa mematuhi arahan dan peraturan berkaitan langkah-langkah mengoptimumkan perbelanjaan kerajaan yang dikeluarkan oleh KPT, JPKK dari semasa ke semasa. Okey, ini maksudnya dari segi kewangan ni, biasanya BKP dia akan keluarkan panduan-panduan ataupun garis panduan langkah-langkah mengoptimumkan perbelanjaan dan yang ni pun kena dipatuhi. Okey, kalau pensyarah menggunakan LSI tertakluk kepada peraturan dan tata cara tuntutan allowance yang ditetapkan oleh pihak SIAS. Okey, peraturan tata kelakuan dan tata tertib pensyarah yang sedang menjalani sangkutan industri. Okey, ni saya tak nak cerita panjang, boleh baca sini. Ini adalah semua pejabat awam. Tak kira lah, walaupun dia sedang buat sangkutan industri, dia tidak terkecuali daripada ni. So kena baca, kena alert lah benda ni, yang warna purple ni. Basically benda ni yang atas ni tidak boleh banyak tak boleh, dan yang nombor 3 ni pasal sexual harassment. Tolong sangat supaya janganlah buat benda-benda macam ni. Okey, selepas menjalani sangkutan industri, serahkan laporan teknikal sangkutan pensyarah di industri kena serahkan kepada unit latihan masing-masing, PLPL, PLPS dalam tempoh 14 hari selepas tamat SIP. Okey, kemudian pihak institusi kena pasti panel penilai LTSPI. Lepas tu anjurkan list. Lepas tu panel penilaian dibuat oleh panel penilai, proses markah
dan kemudian membawa kepada JKPPI untuk perakuan. Okey, semua tempoh ni dalam masa 60 hari lah. Kemudian perakuan ni dia ada dua. Perakuan dalam JKPPI sama ada bilangan 1 pada Februari atau Mac ni yang tadilah kita explain, atau bilangan 2 pada Ogos dan September. Untuk makluman, sijil akan dikeluarkan mengikut tarikh mesyuarat JKPPI. Okey. Kemudian mengemukakan perakuan JKPPI kepada bahagian BKPK. Dalam tempoh 7 hari, insyaAllah BKPK akan riliskan sijil lah untuk mereka. Kemudian rekodkan ISIS. Sebenarnya kami tengah usahakan supaya benda ni auto record nanti. Okay, yang ni kami dalam proses lah untuk buat. Okay, ni untuk laporan teknikal. Okay, kalau nak tahu, ramai tanya, laporan teknikal ni benda apa? Macam mana rupa dia? Okay, kalau nak tahu rupa laporan teknikal ni, boleh tengok contoh macam lampiran B, garis panduan JKPPI. Macam mana kita nak gunakan menu assist dalam JKPPI. Dia straight to the point. Dia point. Okay, kita kena buat ni. Dia macam tu. Okay, dia tak perlu ayat panjang. Okay, so kat sini LTSPI boleh disediakan sama ada dalam bentuk manuskrip. Manuskrip ni maksudnya dalam bentuk penulisan. Dalam bentuk dia nak buat gunakan Word, gunakan apa semua dalam bentuk penulisan atau video. Okay, video ni macam kita selalu tengok kat YouTube lah. Okay, kalau kat YouTube tu kita tengok contohnya kita type how to use sum in Excel. So kita tengok dia ajar satu. Eloknya kita buat macam tu untuk kalau kita gunakan video. Okay, pegawai boleh memilih sama ada nak gunakan manuskrip ataupun video mengikut kesesuaian. Tetapi perlu mendapatkan pengesahan syarikat mengenai kandungan laporan tadi. Kalau ada, bila kita pergi sangkutan industri dan bila kita buat LTSPI, ada kemungkinan benda-benda tu benda sulit. Jadi sebelum kita keluarkan, minta kebenaran pihak syarikat. Takut nanti tak pasal dia saman pula. Okay, so apa yang kena ada dalam laporan teknikal? Yang pertama, maklumat pegawai dan institusi. Tu nak buat bentuk macam mana terpulang pada, kalau institusi nak standardkan, cover ke apa, terpulang kepada institusi. Okay, tapi dia kena ada maklumat pegawai dan institusi, maklumat syarikat dan RPI. So tertulislah kat situ syarikat apa, RPI-nya siapa. Lepas tu ketiga, pernyataan CLO yang hendak dikupas masa sangkutan industri. Yang keempat, method statement. Method statement ni maksudnya macam tadilah. Bagaimana kita nak buat suatu benda. So step by step dia. Lepas tu kelima, kesimpulan dan refleksi. Refleksi ni pun tak payah panjang. Dan 6, lampiran sekiranya ada. Okey, panjang dia, kalau manuskrip 5,000 hingga 10,000 perkataan, tidak termasuk muka hadapan dan lampiran. Sebenarnya 5,000 hingga 10,000 ni tak panjang. Atau untuk video, dia berdurasi antara 5 hingga 10 minit, tidak termasuk preview dan kredit sekiranya ada. Pihak institusi boleh menetapkanlah kalau nak buat format dan sebagainya. Dan saya cadangkan buat masa ni jangan dululah. Biar dulu orang belajar. Kita sekarang ni dalam stage familiarization. Biar dulu, jangan menyusahkan pensyarah kita. Buat dulu. Lepas tu bila dah nampak stabil, barulah kita kenalkan satu-satu supaya benda tu lebih cantik lah. Okay. Okay, panel dia. Panel dia untuk cek laporan teknikal tadi, dia keanggotaan dia 3 orang. Okay, yang pertama seorang timbalan pengarah atau pensyarah grade DH48 dan ke atas selaku ketua panel. Okay, ketua panel tu, kalau takkanlah semua timbalan pengarah nak masuk, pensan timbalan pengarah nanti. So agih-agihkanlah. Kalau institusi yang besar, kalau macam satu community yang ada 25 staff ke, 24 staff ke, kalau timbalan pengarah nak masuk, semua terpulanglah, tak ada masalah. Tapi janganlah lepas semua ke online pula. Nanti orang lain pun ada kerja juga. Tapi kalau macam Poli, PUO, PSA, PIS, Polimas, PKB, impossible timbalan pengarah nak masuk semua. So, agih-agihkanlah kerja tadi mengikut kita ada pensyarah grade 48 dan ke atas, bolehlah jadikan mereka sebagai ketua panel. Kemudian kita ambil seorang wakil daripada industri yang berkaitan selaku ahli panel. Tak semestinya industri yang sama. Okay, kita boleh ambil mana-mana industri dalam bidang yang sama.
Okey, katakan dia pergi buat di syarikat kejuruteraan elektrik company A dan kita punya industry advisory committee. Okey, kita ada IAC, orang elektrik, dia ada syarikat dia, kita boleh utilize. Seelok-eloknya gunakanlah syarikat-syarikat yang ada membuat kolaborasi bersama institusi kita. So bekerjasamalah dengan SISEC di Politeknik dan di College Community pun dia ada banyak komuniti-komuniti yang terlibat, syarikat-syarikat yang terlibat. Gunakan rakan-rakan kita industri. Salah satu objektif kita buat benda ni adalah untuk merapatkan hubungan antara kita dengan pihak industri. Kemudian kita ambil seorang ketua program atau pensyarah dalam bidang yang sama dalam grade 48 dan ke atas selaku panel. So 3 orang ni akan semaklah laporan teknikal tadi dan orang yang sama juga kita jadikan dia panel untuk list. Okay, list ni basically pensyarah yang pergi sangkutan industri tadi dia dah buat technical report, dia dah buat technical report, dia bentangkan technical report dia. Okey, dan saya amat galakkan list ni kita buat secara hybrid. Ada siapa nak datang dengan secara fizikal boleh dan kita rekodkan dan kita boleh sebarluaskan sesi tadi kepada rakan-rakan dan mungkin boleh merentas antara institusi. Ya, ilmu tu makin banyak disebarkan makin baguslah. Dan pihak institusi boleh menetapkan pelaksanaan list sama ada berbentuk seminar, kolokium, syarahan atau seumpamanya. Okey, kita ada KPI. Kalau boleh cubalah work smart, cuba tengok KPI yang berkaitan, cuba bekerjasama dengan unit UPI ke apa ke untuk kalau boleh anjurkan. Sorry, tolong mute kan. Okey, kalau boleh apa nama okey, kalau boleh kita buat satu list ni kalau boleh kita jadikan kolokium dan sebagainya supaya dia memenuhi juga KPI yang lain. Okey. Ni wajaran markah. Untuk laporan teknikal, markah dia 60%, pecahan dia pencapaian ZO 30%, kandungan dia 20%, kekemasan 10%. Pembentangan list wajaran dia 40%. Kandungan pembentangan 20%, keadaan pembentangan 20%. Okey, yang ni pihak institusi boleh buat rubrik atau pecahan yang lebih detail, tapi kita ambil benda wajib ini dulu. Okey. Yang ni JKPPI tadi kita dah bentang pagi tadi. Okey, so saya rasa pembentangan saya setakat itu sahaja. Sekarang ni saya buka kalau ada sebarang pertanyaan dan persoalan. Silakan. Ada persoalan ke? Assalamualaikum. Assalamualaikum Tuan. Saya Afan daripada Politeknik Balik Pulau. Sebenarnya saya ada tanya soalan dalam link tu dah. Tapi tak apa, saya tanya lagi soalan. Okey, baik. Soalannya untuk apa block release tu, sekiranya proses latihan tu berlaku pada cuti umum dan waktunya ataupun waktu malam ataupun Sabtu dan Ahad. Bolehkah hal itu dikira sebab dalam jadual yang dinyatakan tu Sabtu Ahad dan cuti umum tu cuti lah kan, sebab ada kes contoh orang yang bertugas di stadium yang nak pergi buat SIP di stadium di mana dia kena break event lah baru berlakunya apa sistem di dalam stadium tu berfungsi kan. Jadi contoh macam bola tu malam baru start kan, jadi di luar waktu bekerja yang dalam perkeliling lah. Macam mana proses tu berlaku? Contoh lagi satu, macam kalau buat di Litar Sepang. Di Litar Sepang tu memang race dia weekend lah, Sabtu Ahad. Jadi kalau kita pergi attachment time macam tu, macam mana? Boleh atau tidak? Terima kasih. Okey, sama. Okey, kalau tadi awal dia disebut pasal block release. Block release dia 28 hari tidak mengira weekend.
tak kira weekend, tak kira cuti umum. Maaf Tan. Day release. Sorry saya tersalah. Okay. Dia release. Okay. Dia macam ni. Kita kakitangan awam, kita bekerja ada jadual dia kan, ikut keliling tadi. So kalau kita bertugas di hari yang kita cuti, kita boleh dapat cuti ganti. Okay, kata maksudnya kalau kita buat benda tu di waktu malam, okay, di waktu malam tu di luar kita punya waktu bekerja. Macam bola tadilah contohnya, 2 jam. Okay, katalah 3 jam lah. Daripada pukul 8 sampai pukul 11. Kita terlibat dengan benda tu. So bila hari bekerja, ni kalau our release kalau our release kita boleh dapat pelepasan 3 jam di waktu hari bekerja. Okay, tu kalau ikut jam. Kalau kita ikut hari pula, kalau ikut hari tak boleh buat apa lah. Kalau ikut hari, katakan kita dah ambil hari Isnin. Kebetulan bola tu Ahad malam Isnin. Tapi kita dapat pelepasan hari Isnin. Maksudnya yang tu kita tak boleh lah. Memang dah kira hari itu kita dapat pengecualian. Tapi kalau berlaku dalam weekend dan memang melebihi 8 jam, boleh. So maksudnya kalau sepanjang hari memang kita buat benda tu macam combo macam lah. Sebenarnya boleh kita dapat cuti ganti. Okay? Okey, maksud dia tu dalam plan kita punya jadual untuk hadir day release tu kita dah plot siap-siap hari yang kita akan pergi pada weekend tu lah kan? Betul, tepat. Itu yang secantiknya macam tu lah yang kita nak. Baik, terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Salam. Okay, ada soalan lain? Assalamualaikum. Salam. Okey, saya daripada Coach Komiti Sahabat Bernam. Okey, yang sekarang ni kita dijelaskan dengan garis panduan SIP. Okey, jadi kalau yang LSI tu dia kena reflect tak kepada SIP ni juga? Sebab macam LSI dia ada garis panduan dia sendiri kan dalam e-profiling tu. Tapi bila siapa yang pensyarah yang memohon LSI tu, dia kena reflect tak kepada garis panduan SIP ni? Okey. Jawapan dia macam contoh yang 28 hari. Okey, jawapan dia macam ni. LSI tu dia secara umum. Okey, dia secara umum, yang ini dia lebih khusus. Okey, kalau katakan dalam berlaku percanggahan antara LSI dan SIP, pengarah boleh membuat keputusan berdasarkan budi bicara. Kalau berlakulah. Tapi kita cek itu macam tak berlaku benda tu. Kita dah tengok yang LSI tu dia secara umum. Yang kita punya ni dia lebih khusus. Tapi ada setengah tu LSI dia lebih dia ada syarat-syarat tambahan. Dia kena isi borang tu, borang ni sebagainya. Sebab nak guna duit dia, yang tu follow lah. Okay? Okay, saya baca soalan kat sini lah. Maksudnya maksimum 28 hari berterusan kan? Okey, jawapannya ya. Kalau block release 28 hari berterusan termasuk hari Minggu dan cuti umum. Okey. Kemudian apa lagi soalan kat sini? Untuk block release ni kita memang tempoh satu sesi SIP tu hanya 28 hari saja kan? Sekiranya nanti ada pembetulan garis panduan ni, surat pemberitahuan tempoh untuk block release kepada institusi tak? Apa ni? Tempoh, okey. Macam saya cakap tadi lah, tempoh dia memang 28 hari sahaja dekat sini. Kita, yang tadi tu kita akan edit sedikit lah. Yang tu kita akan bagi edisi baru. Okey. Kemudian tadi sebut berapa hanya, kalau lebih kena mohon. Ya. Berapa hari dalam GP 1.1 page 3 minimum berapa hari. Wajibkan berapa hari. Okey, ni saya dah jawab tadi. Bagaimana pula jika staf tersebut menjalankan SIP secara block release tetapi dalam tempoh 28 hari tersebut ada MC atau permohonan cuti rehat atau ini saya dah explain tadi. Okey, kalau dia kontak rapat COVID, kita ada peraturan, kita ada undang-undang. Dia terpakai mengikut undang-undang yang berkuasa lah. Buat masa sekarang, kalau dia kontak rapat, dia kena kuarantin, dia tak boleh keluar rumah. So, itu adalah ketetapan kerajaan pada masa sekarang, kita akur. Nak bertanya, KPI untuk sektor industri 30 hari kan? Sekiranya pensyarah kena tambah 2 hari begitu. Yang ni saya tak faham. Encik Anna Sabri.
daripada PMS, dia bertanya KPI untuk sangkutan industri 30 hari kan? Kiranya pensyarah kena tambah 2 hari begitu. Saya tak faham soalan ni. Dalam KPI dia sebulan. Oh, dalam KPI tu dia sebulan. Okey, kat sini kita kata 28 hari. Itu maksud dia. Okey, dia macam ni. Dia dalam Koptipa dan sebagainya dia kata sebulan. Tapi sebulan tu dia tidak spesifik apa OD sebulan. So dalam panduan ini kita telah menetapkan OD sebulan ialah kalau secara block release 28 hari berturut-turut, kalau secara dirilis 20 hari kumulatif, kalau secara hour release 154 jam secara kumulatif. Ni kalau orang tanya, inilah ketetapan kita. Okay, dia tak ada tambah-tambah. Okay. Assalamualaikum. Salam. Okey, saya ada 3 soalan sebenarnya tanya. Saya wakil. Silakan. Okey, saya baca pada para 3.2.3 berkenaan dengan tuntutan allowance kemudahan dan bayaran kepada pensyarah. Okey. Saya yang pertama, sekiranya pihak JPP tidak mengeluarkan kebenaranlah untuk membuat tuntutan allowance JPP ataupun institusi, adakah pensyarah ni dibenarkan tolak menjalani sangkutan industri pensyarah di industri lah? Okey, itu soalan yang pertama. Ulang balik bagi saya clear sikit. Okay. Kalau pihak JPP, sekiranya pihak JPP ataupun institusi menolak untuk memberikan bayaran tuntutan allowance dan kemudahan kepada pensyarah dalam menjalani sangkutan industri ni, pensyarah ni boleh untuk menolak menjalani SIP sebabkan tiada diberikan kepada pensyarah. okey. Kemudian soalan yang kedua. Berkenaan dengan tindakan-tindakan yang dikenakan kepada pensyarah, saya lihat lebih kepada satu pihak sahaja dikenakan tindakan. Jadi saya cerita ya pengalaman sahabat saya industri di mana dia mengalami kemalangan, patah, hilang upaya, separuh mungkinlah. Okey, apa tindakan ataupun ujaran di pihak institusi ataupun JPP dalam mengambil tanggungjawab sekiranya berlaku kemalangan ataupun hilang upaya pensyarah dalam menjalani proses menjalani sangkutan industri pensyarah. Sebab kita maklum, kita semua penjawat awam ni tidak dilindungi oleh mana-mana insurans, melainkan kita membayar sendiri insurans personal lah. Jadi kalau menjalani SIP ni kita ada green card, itu di pihak kita lah tanggungjawab kita untuk mendapatkan green card. Tapi tanggungjawab di pihak institusi dan juga JPP, apa wajaran tanggungjawab lah untuk membantu pensyarah yang mengalami kemalangan sewaktu menjalani SIP. Okey, soalan yang ketiga, apa tindakan kepada pensyarah yang tidak menjalani ataupun mencapai KPI dalam 2 tahun menjalani SIP ni, sebab adakah dia concurrent dengan garis panduan kenaikan pangkat? Sebab setahu saya SIP ni hanya elemen tambahan sahaja dalam kenaikan pangkat bagi SIP ni. Itu saja soalan saya. Okey, kalau saya tertinggal tolong ingatkan balik panjang soalan dia. Okey, soalan yang pertama pasal kalau pensyarah tak dapat tuntutan boleh ditolak ke tidak? Kan? Okey. Jawapan dia macam kita pergi meeting dan sebagainya, bila kita dipanggil, bila kita diarahkan untuk pergi satu tempat dan sebagainya, dia ada kelayakan kita, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu kelayakan tadi tak dapat. Kelayakan tu contohnya biasanya kita dapat bilik sorang, contohnya kelayakan kita. Tapi mengikut langkah-langkah penjimatan tadi, kita kena share, twin sharing. Semua itu adalah peraturan-peraturan ataupun arahan-arahan daripada pihak kementerian, pihak jabatan. Sebagai penjawat awam, kita terpaksa akur. Itu yang pertama. Kalau kita nak menentang pun, datang salah kat kita balik lah. Lepas tu yang kedua, kalau kita nak berkira betul-betul,
Kalau kita diarahkan buat satu benda tetapi tidak disediakan allowance, tidak disediakan tuntutan, boleh tak kita tolak? Jawapannya sebenarnya boleh. Kita boleh tolak. Itu hak kita. Okey, tetapi dia menjadi tidak manis lah. Okey. So memang berlaku dalam kes-kes terpencil dan sebagainya. Itu sebab kita sediakan dan kita tahu kalau kita nak sediakan betul-betul peruntukan dan sebagainya memang tak mampu. Memang tak boleh. Terlalu banyak peruntukan yang perlu digunakan untuk angkutan industri ni. Tapi pasal tu kita sediakan yang tadi tu, day release, block release dan kita buat cara hybrid. So itulah datangnya istilah kebijaksanaan di pihak pengurusan. Okey, ada setengah benda tu macam saya terangkan tadi, kita tak perlu pun turun sampai pergi jauh-jauh ke apa. Okey, cubalah cari penyelesaian yang terbaik untuk semua pihak. Okey, tapi kalau nak kira betul-betul sebenarnya hak kita lah. Dan kalau kita nak bertegang betul-betul dengan hak kita, sebenarnya dalam perkhidmatan awam kita ni memang banyak hak kita, tapi kita tak dapat hak kita. Tu terpulang kat masing-masing lah. Okey. Dan yang ketiga, soalan yang kedua tadi pasal berlaku kemalangan. Okey. Dan disebut pasal green card. Betul, dari segi hak pejabat awam, kita tidak dilindungi oleh SOCSO, kita tidak dilindungi oleh insurans. Kita tak ada. Okey, itu memang betul. Dan kita kalau katakan sebenarnya bukan kita je. JKR ke apa ke memang tak ada. Dalam perkhidmatan awam memang tak ada dan yang ada dia cuma macam pencen terbitan kalau kita meninggal ke apa. Tapi macam saya cakap tadi, kita telah memilih untuk menjadi penjawat awam. Okey, kalau kita bawa benda ni ke mahkamah pun jatuh kat kita. Jadi sebab kita menerima, kita ada surat tawaran dulu masa kita nak berkhidmat, kita ada surat tawaran dan kita telah sign surat tawaran tersebut. Maksudnya kita ada offer and acceptance. Kita menerima dengan syarat-syarat dia. Tapi balik pada tadi, kebijaksanaan pengurusan. Pagi tadi kita ada bincang pasal JKPBI. Saya sangat suka tadi bila disebut kita buat green card dan sebagainya. Cuba buat khusus-khusus yang embed dengan green card dan sebagainya supaya kita di-cover oleh insurans-insurans yang tidak begitu mahal lah. Okay, sebenarnya boleh kita cari kat luar-luar tu. Contoh macam green card lah. Green card tadi memang sangat cantik lah kalau kita gunakan, kita siap siagakan rakan-rakan kita dengan green card tu. Dan kita dapat khusus dan kita dapat juga perlindungan. Okey. Dan soalan yang ketiga tadi pasal kenaikan pangkat. Okey, sebelum ni bila ni tadi pasal istilah kata wajib tu lah. Dia jadi orang akan memberontak. So macam tak link lah. Kat sini kata wajib. Tapi dalam garis panduan naik pangkat kata benda tu markah tambahan je. Okay, macam saya cakap tadi, kita baru peringkat fasa familiarization. Kita tak check pun lagi orang akan pergi ke tak pergi. Sebab KPI yang kita ada untuk tahun depan masih lagi menggunakan OD yang lama, which is pernah menghadiri SIP. Okay, kalau kita nak begitu kalkulatif, memang dia tak akan ke mana lah, kita tak payah buat apa-apa. Tapi kalau kita ambil ni sebagai peluang untuk cuba familiarization kan dengan SIP baru ni, dan sebenarnya ada satu pihak pula yang tak sabar-sabar nak laksanakan sebab dia nampak dia nak buat IR, SR dan sebagainya pun ada juga. So kita ambil jalan tengah. Sebenarnya kami tak monitor lagi. Benda ni atas institusi. Untuk KPI tahun 2022 masih lagi pakai yang pernah menghadiri SIP. Okay, dia tak pakai lagi 2 tahun ni. Bermula tahun 2024 nanti, insya-Allah barulah kita masukkan benda ni sebagai OD dia. Okay, tapi benda ni pun samalah. Macam kan kita cakap tadi, kita buat benda ni bukan pasal HQ ataupun JPPKK. Bukan JPP JPPKK sekarang ni. Bukan kita suka-suka nak letak ke apa, tapi pasal keperluan akreditasi. Dan kita pun nampak sekarang ni keperluan akreditasi tidaklah begitu serius ataupun tidaklah begitu kalkulatif terhadap SIP ni. Tapi akan datang, dia pun akan start sedikit demi sedikit, dia akan memperketatkan benda ni. Jadi saya jawab secara umum macam itulah. Ada soalan lain? Minta maaf saya kongsi sikit lah sebab ya, silakan.
pasal green card tu sebenarnya kita awam dah tidak dibenarkan dah dapat green card sebab kita kena daftar dengan syarikat baru kita boleh dapat green card. Sebab saya dah Oh, ada ya. green card. Bila kita nak renew tak boleh dah sekarang. Dia kena Oh, tak boleh daftar sekarang. bawah syarikat yang berdaftar dengan CIDB. Sebab tu kita tak ada perlindungan dari segi itulah. I see. Okay, yang tu saya minta maaf. Knowledge saya pun tak update pasal benda tu Sebab saya Terima baru kasih. nak try renew dia tak boleh. Dia kata kena daftar bawah syarikat. Okey, terima kasih. Tolong ingatkan dan kita cubalah sama-sama kalau ada idea baru macam mana nak cuba. Saya nampak the best is insurans kelompok lah. Okey, insurans kelompok dia tak begitu mahal. Memang betul. Saya punya kawan-kawan saya sendiri pun ramai yang sebenarnya berlaku kemalangan semasa berkhidmat. Dan kalau tak meninggal, tak ada pencen terbitan pun. Tapi macam saya cakap lah, benda ni bukan beyond saya punya saya nak menjawab. Kalau bawa ke mahkamah pun, kita still kalah lah. Okay, ada soalan lain? Assalamualaikum, selamat petang. Salam. Saya Jalila. Maaf doktor, saya cuma nak bertanya untuk semua pensyarah DH wajib mengikuti 2 tahun sekali SIP kan? Ya. Okey, saya nak bertanya, ada tak benda ni diwar-warkan kepada pensyarah di institusi ataupun itu di bawah institusi sendiri? Sebab dia sampai sekarang setahu saya, kami tak terima mana-mana surat kata untuk edaran kepada semua pensyarah lah, semua makluman PPPT. Tak ada benda tu. So, di peringkat saya, kalau saya nak maklumkan kepada pensyarah, akan jadi isu juga kami ni. Okey, betul. Itu satu. Saya setuju. Itu satu. Yang kedua, berkenaan dengan yang 2 tahun tu, kan, kalau macam contohlah, kalau pensyarah tu dia dah ada PIC kan, Professional Cert, dia untuk tahun tu, which mean tahun tu dia kena pergi SIP lagi ke ataupun tak payah dah? Sebab dia dah ada Professional Cert dan menyumbang kepada KPI. Okey. Okey, jawapannya macam ni. Terima kasih. Sama. Okey, jawapannya macam ni. Sekarang ni kita tidak berhasrat untuk menjadikan perkara ini wajib dulu. Macam saya cakap tadi, sekarang ni masih lagi di bawah peringkat familiarization. Kita tak nak terus sentap macam itulah. Nanti orang akan jadi tak harmoni, orang akan bising dengan ni. Jadi kita hanya akan keluarkan surat kewajipan lagi 2 tahun. Okey, 2 tahun nanti kita akan tapi itu pun kita akan tengok dulu lenggok badan-badan akreditasi ni. Sejauh mana mereka menerima PC dan kelayakan profesional tadi. Okey, secara logiknya kalau orang tu ada IR, SR dan sebagainya, untuk CPD dia ada setengah tu dia kena praktis. Jadi kalau dia dah praktis macam tu, macam tak ada keperluan lah untuk dia buat SIP. Okey, yang tu buat masa sekarang kita tak akan keluarkan arahan wajib dulu. Okey, yang tadi kata wajib tu adalah mengikut standard. Okey, mengikut standard yang dikeluarkan oleh Koptipa. Okey. Buat masa sekarang masih lagi optional. Masih lagi option dan cuba belajar dulu, jangan hantar banyak dululah. Cuba belajar dulu macam mana proses dia supaya akan datang kalau katakan benda ni wajib, kita dah bersedia, kita dah belajar macam mana kita nak handle benda yang banyak ni. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua pasal tadi pasal apa? PC. Okey, pasal PC Professional Cert ni sebenarnya kalau kita kata pergi SIP untuk tujuan KPI, tak perlu dah. Sebab untuk KPI tu, KPI kita ialah kemahiran industri. Kemahiran industri tu dia ada 2 OD dia. Satu sangkutan pensyarah industri, yang kedua persijilan profesional. Dalam persijilan profesional pula dia ada 2 lagi. Satu sijil profesional dan satu lagi kelayakan profesional, DS, IR, SR dan sebagainya. Okey, kalau untuk tujuan KPI sebenarnya tak perlu. Kita tak kejar untuk sekarang ni, kita tak ketatkan KPI. KPI masih lagi sama macam tahun lepas. Kalau tahun lepas mula-mula kita letak 35%. Kemudian pasal COVID kita turunkan kepada 30%. Bila kita turunkan kepada 30%, alhamdulillah semua dapat. Sekarang ni KPI kita kekal 35% mengikut yang asal dulu. Okey. Kalau tak ada sekatan dan sebagainya, kekal lah kot 35% tu. Jadi untuk pencapaian KPI, kalau dia dah ada PC dan sebagainya, sebenarnya dia tak perlu lagi pergi SIP. Dan buat masa sekarang kita tak wajibkan, macam saya cakap tadi, kita tak wajibkan lagi. Dia option buat masa ini untuk
tujuan naik pangkat pun boleh. Okay, kalau dia nak markah tambahan untuk tujuan naik pangkat. Okay? Ada soalan lain? Assalamualaikum. Salam. Saya ada tanya dekat chat. Mungkinlah sebab mungkin lain tak betul sebenarnya. Tak berapa dengar. Sorry. Hello. Ya. Tak berapa jelas lah. Hello. Mohon maaf, saya tak dapat dengar. Okey, sementara nak okey, dah boleh masuk. Salam. Saya Iswan daripada Politeknik Banting. Saya nak bertanyakan beberapa soalan. Soalan Silakan. yang pertama tadi kalau ikutkan garis panduan menyatakan bahawa semua PPTDH perlu menjalani SIP ni dalam masa 2 tahun. Adakah yang pertama, soalan yang pertama, adakah itu termasuk dengan ketua jabatan dan juga program? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau merujuk pada garis panduan SIP ni, saya lihat selepas pensyarah telah melengkapkan katalah dia dah pergi SIP tadi secara blok release selama 28 hari, kemudian pensyarah tersebut perlu menghantar laporan dan juga kena buat pembentangan melalui list tu dan kemudian akan dinilai. Tapi sekiranya lah katalah pensyarah ni dia dah complete lah dari segi training days tadi 28 days, tetapi dia tak complete dari segi laporan dan juga sharing knowledge tu. So apa yang berlaku selepas itulah. Inilah soalan saya. Okey. Soalan pertama, yang jawapan dia ialah tak kira siapa. In fact ada setengah pengarah yang dia nak mengajar. Okey, kalau pengarah pun dia nak mengajar, dia memang minat dalam sesuatu, dia memang orang katakan dia memang minat dengan bidang tu dan dia nak mengajar. Kalau benda tu subjek teras bidang, patutnya dia kena pergi sangkutan industri. Okay, berbalik kepada objektif kita, SIP ni bukan untuk mencapai KPI. Tapi sangkutan pensyarah industri ni untuk menyediakan pensyarah kita dengan up to date knowledge terhadap teknologi dan best practices di industri. Jadi sesiapa sahaja yang mengajar sesuatu khusus teras bidang, dia kena pergi. Sebab yang akan cek nanti ialah badan akreditasi, bukan kami. Okey, kalau badan akreditasi yang kita terima feedback sekarang, ada setengah tu dia bertanya, dan sekarang ni masalahnya badan akreditasi pun tak standard. Dia pergi ke satu institusi, dia cakap lain, pergi institusi lain, dia cakap lain. Tapi secara umumnya kita nampak kemahiran industri ataupun pengalaman industri ni menjadi satu benda yang sering diterima. Okey, jadi bila kita meletakkan nama Ali, dia ni ketua jabatan tapi dia mengajar untuk program diploma kejuruteraan awam, dia mengajar subjek struktur contohnya. Subjek struktur ni subjek teras yang memang dia kena up to date lah knowledge dia pasal struktur dalam civil ni. Jadi kalau dia KJ pun dia kena pergilah. Supaya dia boleh claim dekat badan akreditasi tadi, dia ada knowledge, dia ada up to date knowledge dan skill dalam bidang dia. Okey, itu jawapan dia yang pertama. Soalan yang kedua tadi pasal dia tak buat report, dia tak bentang list. Okey. Yang itu terang lagi bersuluh. Kalau dia pergi saja, dia tak buat benda tu, JKPPI tidak akan perakukan dia untuk dapat sijil. Okay. Kalau dia pergi, dia buat report tapi dia tak nak buat list, dia tak nak buat pembentangan, dia tak nak dia engkar pun JKPPI takkan peraku. Tapi kalau ditakdirkan dia masa tu dia tak sihat ke apa ke, atau dibicara lah. Okay. Kalau katakan dia tak sempat nak buat sekarang, dia tak ni ke apa, okay, susunkan balik lah. Okay. Kita bukan nak menghukum tapi kita nak menjaga dari segi quality assurance tadi. Okay. Ada soalan lain? Okey, terima kasih doktor. Sama. Assalamualaikum tuan. Salam.
saya maaflah, Johor dah dah balik dah ni. Jadi kalau bising sikit tu maaflah ya sebarang kereta. Oh, tak apa, tak ada masalah. Okey tuan, ni saya melihat kepada satu perkara, ini tuntutan untuk pegawai yang menjalani SIP. Dikumpulkan mengikut bulanan seperti biasa. Ataupun ada di situ kaedah tuntutan tu tidak dapat dijelaskan dengan lebih untuk untuk kita fahamilah kaedah tuntutan tu. Okey. Saya terus jawab Saya takut nanti ni. Kaedah tuntutan adalah berdasarkan kepada pekeling ataupun tata cara kewangan yang ditetapkan dari semasa ke semasa. Kalau benda tu TNT memang kena ikut bulanan. Bukan setakat TNT. Bukan setakat ikut bulanan. Tapi bila TNT di akhir-akhir tahun dia ada dia punya cut off date dan sebagainya. Tu kawalan dalaman. Yang tu tolong ikut garis panduan. So kita tak boleh nak letak kat panduan ni sebab dia sentiasa, benda tu sentiasa ada kawalan dalaman yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. Okay, yang tu kena tanya pentadbiran, kena tanya kewangan. Dia ada yang boleh dikumpul dan ada yang kena dibuat tuntutan secara bulanan. Okey, terima kasih tuan. Sama. Ada soalan lain? Assalamualaikum Doktor. Salam. Saya Khairul Syam daripada Politeknik Kuching Sarawak ya. Saya dekat sini ada dua persoalan lah saya nak bertanya. Sekiranya berlaku SIP tu selepas daripada kita kata mesyuarat yang kedua ya, JKPPI tu kalau kita tengok September kan, nyatakanlah dalam perancangan kita ni tadi, tiba-tiba dia pergi SIP bulan 10, bulan 11. Okay. JKPPI tu perlu akan ada mesyuarat lagi kan? Tak, dia akan masuk tahun depannya. Dia akan masuk, katakan tahun ni dia kita jadualkan dia bulan 10. Dan dia ni katakan ditakdirkan dia ni ada company sebelah rumah dia. Dia tak ada tuntutan pun. Tak terlibat dengan apa-apa tuntutan. Dia nak pergi bulan 12 pun boleh sebenarnya. Okey, bulan 11, bulan 12 dia boleh buat. Tapi JKPPI yang bilangan 2 tahun 2022 pada bulan 8, bulan 9. So dia akan masuk JKPPI bilangan 1 tahun 2023. Tu sebab saya kata tadi, tempoh salah aku tadi mengikut tarikh JKPPI. Maksudnya orang ni nanti dia punya sijil dia akan tamat pada 2 tahun. Tahun depan, tahun 2025 lah. Okey. Yang kedua, melihat sangkutan secara hour release tu kan, saya nampak apabila katalah individu ni tak mencukupi 150 jam dalam tahun semasa kan, tempoh masa dia pergi tu nampaknya macam satu kerugian lah kalau kita tak ambil kira untuk sesuatu kan. Contohnya yang macam dalam kes yang diberikan tu lah, kata 74 jam lagi dia tak cukup, jadi dia dah memenuhi 80 jam kan. Jadi ada tak satu kaedah kita masih nak appreciate usaha dia tu tadi dalam konteks 80 jam yang telah dihadiri itu, boleh tak kita convertkan ke apa ke jadi mungkin latihan ke apa ke yang Latihan tak ada masalah. Latihan tak ada masalah. Kalau nak gunakan benda tu sebagai latihan biasa, boleh. Yang untuk memenuhi dasar latihan tu kan, yang 7 hari tahun tu, yang tu tak ada masalah. Yang tu boleh. Cuma bila nak dijadikan sangkutan pensyarah industri tu yang tak boleh. Nak ditauliahkan sijil tu yang sangkut. Sebab saya rasa maklumat tu rasanya mungkin rakan-rakan lain pun dia mungkin tertanyalah kalau yang dah selesai kan tu, kalau kita boleh convertkan sebagai hari latihan dia kan. Jadi saya rasa masih lagi bermanfaat lah untuk dia. Boleh. Yang tu tak ada masalah. Yang tu memang kalau tengok dalam garis panduan, dalam dasar tu sendiri, latihan tu maksud dia banyak, termasuklah sangkutan industri. Okey. Yang tu tak ada masalah, memang boleh. Clear. Okey, baik. Terima kasih Doktor. Sama. Ada soalan lain? Ini tadi apa? Okay, kalau tak ada ni sekejap saya baca apa yang ada kat chat Saya tak sempat nak tengok dua-dua ni.
Okay, kalau dekat chat ni, dia kata kenyataan dalam KPI 16 adalah sebulan dan tidak disebut sebagai 30 hari. Memanglah tu yang saya kata tadi, definisi sebulan tu kat dalam panduan ini. Okay, kiranya boleh pensyarah menghadiri blog release di beberapa hari, boleh direkod sebagai KPI, boleh. Pertubuhan bukan kerajaan, apa maksudnya? Kalau company swasta boleh tak? Memang kita nak company swasta. Pertubuhan bukan kerajaan, NGO. NGO ni macam Persatuan Pengguna Islam Malaysia, macam-macam lah NGO yang sekarang ni macam-macam. Saya nak explain pun satu banyak. Okay, siapa yang terlibat sebagai panel penilaian? Ini dalam buku ada, saya tak perlu explain. Kami ada ajuh soalan dalam link soalan tu. Saya tak faham. Kalau yang pergi sangkutan industri, oh ada dalam link ni. Okay, sorry. Ni sahabat saya tunjuk. Dia tanya, sasaran dalam garis panduan SIP baru ini terlalu tinggi. Secara kasarnya, setiap institusi perlu menguruskan SIP bagi separuh pensyarah teras bidang setiap tahun dengan 3 mod SIP berbeza. Tetapi berdasarkan Kamus KPI 2022, bagi KPI 16 hanya SIP sekurang-kurangnya sebulan saja diambil kira sebagai pencapaian dan sasaran setiap institusi hanya 35% termasuk pemilikan sejarah profesional. Dia tidak selari di antara GP, SIP dan Kamus KPI 2021. Memang tak selari. Dia dua dokumen yang berbeza. Okay, macam saya cakap tadi, KPI 2021 dan KPI 2022, ini yang kita ukur. Tapi untuk melaksanakan SIP, panduan ini digunakan sebagai kita punya asas. Dia memang selari. Sebab kita bukan nak buat penguatkuasaan lagi. Kita masih berada dalam fasa familiarization. Okey, soalan nombor 3. Mana? 3. Okey, adakah program CPSC boleh dikira sebagai SIP? Sama ada boleh diklasifikasikan SIP secara block release, day release, hour release. Okey, first of all, apa itu CPSC? Okey, kita kena tengoklah. Kalau dalam program CPSC itu, dia ada elemen sangkutan industri dan memenuhi dengan kriteria-kriteria yang kita tetapkan tadi, kita boleh buat 2-in-1. Tapi kalau CPSC itu tidak ada cerita pasal CLO dan apa sebagainya, dia ada pula objektif dia tak boleh dikira. Tapi kalau CPSC itu dia membenarkan kita cadang sendiri dan sebagainya, kita boleh buat 2-in-1. Sama juga dengan saya terbaca tadi pasal CPD. CPD untuk kelayakan profesional ni, untuk dapatkan CPD point. Okay, kalau dalam board masing-masing ada menetapkan syarat-syarat tertentu, kena ikutlah. Dan tak bolehlah kita buat 2-in-1. Tapi kalau dalam board tu, dia secara umum saja. Any professional development initiative. Okay, kita gunakan benda ni untuk dua tujuan. Satu untuk CPD kita, satu untuk kita punya SIP. Okay, selagi boleh, cuba work smart lah. Mana yang boleh kita buat satu benda untuk mencapai beberapa sasaran, cuba gunakan benda tu. Okay, kalau benda yang kita tidak tulis tak boleh tu, kalau ada cara, kita bolehkan lah. Okay, bolehkah SIP secara day release, hour release melibatkan lebih daripada satu industri? Tak boleh. Dia kena dengan satu industri sahaja, dengan satu syarikat sahaja. Ni kalau contohnya saya rasa ni pensyarah WBL. Dia pergi buat lawatan lawatan WBL ke syarikat-syarikat, banyak syarikat. Yang tu tak boleh. Yang tu dia kena satu syarikat dan satu RPI. Dan dia punya CLO tu pun sebenarnya taklah tinggi sangat sebenarnya sampai nak pakai 2-3 syarikat. Okey, ada soalan lain? Assalamualaikum doktor. Salam. Sariuddin kat sini doktor. Ya, Cik Saleh. Ya, saya doktor. Katakanlah pegawai ingin memohon lebih daripada 28 hari. Maksudnya lebih daripada 28 hari dia kena hantar permohonan kepada pihak bahagian. Kalau katakan macam tu, adakah permohonan yang lebih daripada 28 hari tu perlu masuk dalam JKKPBI? Okay. First of all, permohonan tidak perlu masuk JKPBI. Permohonan
hanya kepada pengarah institusi. Okey, JKPPI hanya untuk tujuan pengiktirafan, perakuan untuk dikeluarkan sijil di hujung nanti. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, betul, kalau nak lebih 28 hari memang kena hantar kepada jabatan macam dulu. Okey, so BKPK akan uruskan. Dia yang lebih 28 hari ni sama ada kemungkinan juga program khas yang dibuat oleh jabatan sendiri. So kalau program khas yang dibuat oleh jabatan sendiri untuk tujuan rekod, kalau BKPK yang uruskan benda tu, BKPK pun kena buat kelulusan khas tu. Okey Baik Doktor, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Doktor. Salam. Saya Nik Hayati dari Politeknik Besut. Ya Puan. Okey, saya nak memandangkan kita GP kita ni pun masih baru dalam familiarization kan, baru nak familiar. Okey, saya nak berkongsi sikit dengan doktor lah kalau boleh kalau boleh kita revise balik tempoh untuk pelaksanaan pensyarah mengikuti program ni 2 tahun sekali. Sebab saya juga adalah pegawai kualiti di Politeknik Besut dan saya ada pengalaman melalui diakreditasi lah pada tahun 2020. Okey, saya refer kepada keperluan staf akademik yang dalam standard program komputeran. Okey, yang dilihat adalah kepada tentang pemantapan program ataupun dipanggil CPD, Continuous Professional Development, untuk 40 jam setahun. Dan 40 jam setahun ni dia tak rigidkan kepada pengalaman industri semata-mata. Dia dibahagikan kepada beberapa jenis program. Yang pertama dipanggil program perkembangan profesional. Yang kedua kemahiran PDP, yang itu adalah kursus yang dalam bidang lah, yang bersemuka ataupun online. Dan yang ketiga adalah kemahiran penyelidikan dan penyelidikan yang terkini. Yang ni adalah melibatkan kepakaran pensyarah yang terlibat dengan pensyarah projek lah kan. Kemudian LI inilah yang dikatakan SIP. Dia satu part daripada 5 jenis program yang dikira dalam standard area 4, bidang 4 untuk staf akademik yang kemahiran tadi 40 jam. Jadi latihan industri salah satu daripada 5 komponen. Jadi memandangkan tadi doktor sebut kita mematuhi juga keperluan akreditasi. Jadi berdasarkan standard program tu maknanya tak adalah kata rigid dalam 2 tahun tu. Kita maknanya kalau boleh dimurnikan lagi, kita longgarkan sikit tempoh tu 3 atau 4 tahun sebab masih ada elemen lain yang dibenarkan, yang dilonggarkan oleh badan akreditasi untuk menjamin kualiti akademik pensyarah program ni. Sebab kalau boleh lah, sebab dari segi kekangan nak menyusun pensyarah yang terlibat dan juga macam contoh kalau Besut lah, mungkin kita tak banyak syarikat yang IT based yang kita nak appoint mana-mana. Dan kalau yang pengalaman pensyarah yang pernah memohon tahun lepas, dia mohon LSI dan buat di universiti. Maknanya kami ada kekangan sedikit lah nak mencari syarikat yang IT based lah, sebab kami program IT kat sini. Cuma kalau ada ada pertimbangan mohon kerjasama, kalau doktor boleh revise balik maknanya tempoh pensyarah untuk ikuti program ni kalau boleh dipanjangkan sikit lagi lah, sebab dia adalah satu komponen daripada 5 komponen yang dikira dalam standard program. Okey. Okey doktor, terima kasih. Okey, saya jawab yang tu dulu Panjang sangat. Okey. Before sekarang ni standard, macam saya kata tadi, standard program dia berbeza-beza dan dia ada code of practice yang berbeza pun. Yang kita rujuk kepada sebulan untuk tempoh 2 tahun ini adalah Code of Practice for TVET Program Accreditation. Yang sekarang ni kita masih lagi ke arah tersebut. Kita belum lagi pakai benda tu 100%. Okey, jadi macam kami, kalau Code of Practice pun kita baru ke arah itu, kami pun belum wajibkan lagi ke arah itu. Okey, kita baru buat persediaan, familiarization. Okey, buat masa ni dia tidak ada sebarang punishment lah kepada apa-apa. Kita baru nak tengok, macam saya kata tadi, familiarization kita baru nak tengok
practicality benda ni dilaksanakan, dijalankan dan sebagainya lah. Okay, dan nanti bukan keputusan saya, nanti kita akan angkat lagi selepas tempoh matang benda ni kepada pihak pengurusan. Okay, kita akan tunjuk balik apa yang berlaku dalam tempoh 2 tahun untuk ketetapan baru katakan. Okay, yang tu saya premature untuk saya nak kata boleh ke tak boleh. Buat masa sekarang, ini adalah panduan dia dan buat masa sekarang kita tidak berhasrat untuk buat punishment ataupun untuk buat penguasaan yang terlalu ketat. Okay, kita nak orang cuba dulu familiarization dengan apa yang kita punya panduan ini. Okay, dan kita akan lihat balik sama akan datang dalam masa tempoh 2 tahun sama ada kekalangan itu genuine ataupun kekalangan tersebut berbentuk kecuaian. So nanti itu cerita lama lah, saya pun tak tahu ada lagi ke tak pada masa tu. Okay, tapi macam itulah hasratnya, kita cuba dulu dan jangan risaulah, kita tak ada sekarang ni kita tidak lagi mengatakan benda ni wajib. Kalau kita nak kata benda ni wajib, kita akan keluarkan satu arahan bertulis nanti kemudian. Okay? Tapi yang point tadi untuk CPD tadi kita akan study from time to time. Kita akan tengok juga sebab kalau boleh kita nak juga gunakan platform ini untuk orang buat kelayakan profesional tadi, IR, SRTS dan sebagainya tu. Kalau boleh 2 in 1 lah. Okay, ada soalan lain? Ni ada satu soalan, ada tak penyeliaan di industri? Penyeliaan ni maksudnya ada supervisor ke? Kalau itulah maksudnya supervisor di industri tak ada. Kita bukannya apa orang kata, kita bukannya student pergi ke industri tu, tapi kita ada RPI. Kita ada rakan pengamal industri untuk belajar. Nanti kita berbentuk akademik. Benda ni bukannya satu benda macam student. So nanti bila kita buat list, kita ada wakil daripada industri. So kita akan berhujah kat situ dan kita kena open lah. Kalau katakan benda yang kita tunjukkan itu sebenarnya tak praktikal, tak betul dan sebagainya, kita balik malulah. Dia bayangkan ni macam proses akademik biasa. Dia bukan penyelia yang pegang watan, tapi dia penyelia untuk membantu belajar. Okay, kita kena ingat kita buat SIP bukan SIP ni tujuan dia untuk update kita punya knowledge. Okay. Nanti pasal CPD pun saya dah jawab. Boleh tak program SIP secara block release parallel dengan CPD? Okay, mengikut keperluan. Kalau CPD tadi tak ada detail dia, kalau dia open, pakailah, tak ada masalah. Okay, kalau terdapat pensyarah yang tidak pergi SIP LSI dalam masa 2 tahun ini, apa yang akan dikenakan pada mereka? Tak ada apa. Buat masa ni kita tak ada keluarkan kata dia kena tindakan tertib ke apa, tak ada. Tapi buat masa sekarang, siapa pergi, dia ada markah bonus untuk naik pangkat. Okay, yang lain tu saya rasa saya dah jawab tadi. Okay, ada sebarang soalan lagi? Okay, kalau ni pun dah 4.23, saya rasa macam dah senyap dah ni. Kalau tak ada sebarang persoalan, kita cuba dulu. Okay, kita cuba dulu laksana dan for sure lah dalam kita punya cubaan ni dalam setahun ni ada pelbagai cabaran dan halangan. Kita cuba tengok mana yang kita boleh cantikkan, kita cantikkan dari semasa ke semasa. Dan saya ada satu soalan masuk. Apa kaedah untuk mohon SIP lebih dari 28 hari? Guna borang manual SIP 01 dan hantar ke... Oh tidak, nanti kita akan masukkan dekat ISIS. Kita ada format untuk permohonan khas. Dia lebih kurang macam paper punya format lah. Okay, bukan SIP 01. Nanti yang tu kita akan maklumkan macam mana nak mohon gunakan permohonan khas tu. Hari ni takut panjang sangat. Hari ni kita fokus yang ni je dulu. Okay?
Oh, ada lagi soalan. Pemantauan SIP mengikut kesesuaian institusi ke? Ya, betul. Okey. Ada lagi soalan? Okey. Kalau tak ada soalan lagi, macam saya cakap tadi, saya ulang baliklah. Kita cuba dulu dan kita cuba belajar, bersama-sama belajar. Kita punya hasrat benda ni bukanlah untuk pressure siapa-siapa, bukanlah untuk nak buat benda baru ke apa, tapi kita cuba kemaskan daripada sedia ada, kita structurekan dia dan cuba untuk memudahkan proses sedia ada tetapi mencapai kualiti dan matlamat yang sepatutnya. Saya rasa setakat itu dulu pembentangan saya dan hopefully nanti kita ada masa, kita cubalah nanti kalau ada masa kita cuba buat cuba buat questionnaire ke apa untuk, tapi bukan esok lusa lah, selepas benda ni dia dah matured sikit, kita nak tanya pandangan lagi. From time to time, kita nak cuba continuous improvement. Okay, saya rasa setakat itu dulu. Terima kasih banyak kerana mendengar apa yang saya cakap dan saya rasa memang agak cabaran tinggi, mengantuk petang-petang ni. Dan nanti kita akan, seperti yang pagi tadi, kita akan share link untuk recording yang ni. So kita boleh buat rujukan sekiranya ada benda yang tak tertulis apa yang saya sampaikan. Dan sekiranya saya tidak dapat menjawab dengan tepat, saya tidak menjawab soalan dengan baik, dengan betul, saya mohon maaf banyak, semua silap daripada saya dan insya-Allah saya akan cuba baiki daripada semasa ke semasa. Dan sebarang pertanyaan pasal benda ni nanti mungkin PLPL boleh berhubung dengan unit pembangunan kompetensi ataupun kalau benda tu sangat berbentuk dasar mungkin kami akan sediakanlah untuk semua. Tapi kalau operasional nanti UPK lah yang akan jalankan perkara ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Selamat petang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih, doktor. Terima kasih, doktor. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.